Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Bat. Tuan-tuan dan puan sekalian, pertama-tamanya di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua para peserta yang telah terlibat dengan program korban bersama dengan pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM pada tahun 2020 sebelum ini. Alhamdulillah, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia telah berjaya menyempurnakan dan melaksanakan dengan cemerlang sekali ibadah korban pada terlepas untuk anda semua. Pihak YBIM ingin mengundang anda semua untuk join sekali lagi bersama dengan program ibadah korban untuk tahun 2021 ini pula. Kami dengan ini menggalakkan tuan-tuan dan puan sekalian agar mendaftar dengan lebih awal. Kalau anda kata nak daftar dulu, bayar kemudian pun tak ada masalah. Yang penting hasrat kita untuk meletakkan niat. Dapat pahala meletakkan niat itu dapat direalisasikan tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi kalau boleh anda daftar, bayar terus, lagi baik tuan-tuan dan puan sekalian. Bayaran ansuran pun dibenarkan, yang mana bayaran ansuran amountnya adalah berdasarkan mengikut sama dengan setiap satu bahagian. Nilai satu bahagian kita buat ansuran sampailah cukup 7 bahagian dan seterusnya. Kemudian tuan-tuan dan sekalian, sama-samalah kita niatkan kepada diri kita untuk memperbaiki dan juga menambahkan lagi kualiti ibadah korban kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbikal wanhar. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kurniaan yang banyak, maka beribadahlah, solatlah dan berkorbanlah tuan-tuan dan sekalian. Itu Allah Ta'ala suruh kita. Selain daripada solat, ibadah korban juga ditekankan. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah Ta'ala beritahu belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang kita ada ini tuan-tuan dan sekalian di dunia ini bukan milik kita sebenarnya, tetapi sebahagian daripadanya kita boleh infakkan, kita boleh korbankan, kita boleh sumbangkan kepada mereka yang lebih memerlukan. Tuan-tuan dan puan sekalian, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia untuk penonton semua telah pun sedia ada ISO dan sistem pengurusan ibadah korban yang sistematik dan teratur. Jadi anda tidak perlu risau tentang kualiti dan cara gaya pengurusannya. Dan insya-Allah anda semua tidak perlu risau yang tentang ibadah korban anda pasti akan dilaksanakan dengan baik dan teratur sekali. Dan dijamin tuan-tuan sekalian, ibadah yang kita laksanakan ini adalah yang benar-benar berkualiti, telus dan profesional. Pastikan anda daftar segera, join kami tuan-tuan sekalian untuk ibadah korban tahun 2021 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala din kullihi walau karihal kafirun wal karihal musyrikun wal karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana limpah dan izin yang dapat kita bersama-sama pada malam ini dengan geng hias. Geng hias tuan-tuan. Geng hias iaitu Haslin Bahrim H, Izhar Arif, dan begitu juga dengan Abdullah Khairi hias. Jadi Ustaz tak dengar? Ustaz Abdullah Khairi tak dengar? Cuba sikit, cakap sikit. Taklah, cuba sikit. Salah. Assalamualaikum. Dengar. Okey. Jadi mana kata jangan buat suspense Ustaz. Baru start ni kan. Jadi pada malam ini tuan-tuan dan puan sekalian, bukan senang nak menghimpunkan 3 manusia hebat ni tuan-tuan. Kita dah check dah rating dia memang paling hebat ni 3 ni. Memang saya dah check dah. Tak ada yang paling hebat sekali. Nak pula orang yang menghadap komputer yang tak pandang depan sangat tu kan. Jadi pada kata yang itu paling hebat lah, kan, nak buat macam mana. Dan begitu juga kita ada yang seorang yang tiba-tiba pakai songkok pun satu hal kat tu kan. Jadi kalau tidak calon. Kita tengok dah macam menteri pun ada jugalah kan. Ada gaya-gaya tu. Pakai baju biru lah. Oh itu. Jadi pertamanya Ustaz Haslin. Apa khabar Ustaz Haslin? Alhamdulillah waras. Alhamdulillah. Jadi Ustaz Haslin, apa perkembangan terkini Ustaz Haslin sekarang? Apa yang kembangnya?
Woi, dia sebenarnya pakai songkok ni kerek lah dia jawab. Aduh, tak tahan Jawab lah. belagak. Sebenarnya tidak ada apa-apa perkembangan dalam keadaan kita ber-PKP sekarang ni. Jadi segala aktiviti fizikal di masjid-masjid ke seluruh semenanjung Malaysia memang terencak lah, tak boleh buat apa, melainkan perkembangan tenggiri ialah mengambil peluang dengan orang kata apa ni, dakwah atau persempadan, iaitu menggunakan orang kata media sos ataupun media sosial, alam maya dan sebagainya, yang penting maklumat dakwah itu tercapai walaupun dalam keadaan kita bercakap dalam bentuk santai-santai. Itu yang nampak lah. Sebab tak boleh buat apa dah. Ustaz Allah Khairi pun kita tahu berniaga pun tak boleh. Jadi tajuk kita malam ni macam mana nak sabar. Macam mana nak sabar? Macam mana nak sabar kan? Ya, betul. Okey. Terima kasih. Nampak dia clear. Malam ini kita akan buktikan kepada semua netizen yang line Ustaz Abdullah Khairi bukan line Cak Ayam. Dia sebenarnya hari tu ada orang sabotaj wayar dekat area kawasan rumah dia tu. Jadi kalau ada salah, apa khabar salah. Saya minta maaf kepada Bab. Kalau bab lain saya percaya, kalau bab lain saya tak percaya dah. Tak percaya dah. Kali ni kita upgrade lah. Upgrade streaming. Upgrade streaming Okey. Tapi paling tidak saya nampak lansir belakang tu kukuh sikit. Nampak tidak ada. Dia tak cari dinding kalau orang ni lah. Tak ada dah. Itu yang bagus tu, yang bagus. Okay. Jadi okey Ustaz lah sekarang ni. Apa yang fokus sekarang ni buat apa? Alhamdulillah, sekarang ni duduk di rumah, makan tidur . Makan tidur. Untung dia ada isteri yang pandai masak. Oh ya ke? Cara cakap tu. Apa? Isteri Datuk doktor tak pandai masak ke? Tidak. Kita sayang isteri. Bila sayang isteri kita suruh dia beli je. Dia punya jawapan. Dia tak jawab soalan dia. Tapi saya nak beritahu macam Datuk Zahran, dia anak 2 orang, isteri 1 orang. Rumah besar. Jadi dia tak macam kami. Dan Ustaz Abdullah Khairi anak ramai. Jadi kalau beli kat luar, order memang berat lah. Dalam keadaan kami ni freelance. Datuk dari Khairi dia tak masalah. Gaji belah-belah ribu sebulan. Alasan sayang bini tu kita boleh terima lah. Kita boleh terima lah. Okey, jadi Datuk Dr. Izharif, apa khabar? Ya. Baik, alhamdulillah. Tengah sibuk tu buat apa tu? Sedang membaca sikit sebab esok pukul 6.30 pagi di TV3 saya akan bersiaran langsung tentang vaksin, hukum dan fatwa vaksin dalam Tanyalah Ustaz. Jadi baca-baca sikit lah yang perubatan punya isu kan. Fatwa tu kita jelas sebab orang tanya punya tu. Okey, baik. Jadi itulah dia, 3 panelis hebat kita pada malam ni. Dan untuk makluman semua, alhamdulillah program kita pada malam ini telah pun ditaja oleh pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang yang banyak membantu asnaf, termasuklah program saya di Terengganu sekarang. Saya sekarang berada di Terengganu, Ustaz. Saya sekarang ni tengah menyiapkan sedikit lagi projek episod untuk program My House untuk membaiki rumah asnaf. Dan begitu juga YBIM juga, dia juga telah pun mula melancarkan program ibadah korban. Rumah aku bila? Rumah aku bila atap bocor tu. Tadi Ustaz Aslin baru sebut kriteria dia tadi kan. Jadi tak layak. Berani dia. Nak kena kecam. Dia nak kena kecam tu, dia berani Ustaz Bubur kan. Tapi tak apalah, Ustaz. Doktor pun tak apa. Sebab sekarang ni yang pentingnya YBIM telah pun menyatakan hasrat dia dan minta melantik jugalah minta bantuan, iaitu salah satu insentif iaitu minta bantuan daripada Datuk Izharif, Ustaz Aslin dan juga Ustaz Khairi untuk juga membantu jadi jurucakap YBIM. Jadi ada beberapa ustaz saja yang telah dipilih untuk bersama dengan YBIM. Dan baru-baru ni Datuk Dr. Izharif pun alhamdulillah YBIM pun dah lantik dia, dah pun pilih dia
Sebab dia dah check dah. Paling hebat jadi moderator ni sebenarnya Dr. Zarif. Dia je yang boleh international. Dia je yang boleh jadi moderator dengan Ustaz Somad tu. Kan? Macam tu lah. Level dia lain. Kita ngadap, kita mandang kamera, handphone. Dia mandang komputer. Siap point tu esok. Jadi malam ni tak ada benda kat dia. Macam tu lah kan. Jatuh lah ayat dia. Jadi, okey baiklah. Untuk memulakan program pada hari ni. Jadi nampak kita santai-santai saja. Tapi soalan dia berat-berat jugalah. Saya tengok ni. Kan ni soalan yang telah dipilih. Jadi kita mulakan dengan Ustaz Haslin tu macam. Tapi persiapan kedua dia tak ikut turn tu lah. Dia akan tukar-tukar. Macam tu. Jadi untuk yang pertama ni kita mula dengan Ustaz Haslin. Kalau kita tengok kita tajuk kita di PKP. Macam mana nak sabar kan. Dalam PKP yang melanda negara kita ni dulu responnya positif. Dalam kes yang baru 10, 20, 70, 80. Kita 100 lebih kita dah risau dah. 130 dah menung. Jalan clear. Tetapi bila masuk second round bila dah kita buat PKP balik semula, keadaan ni tengok kereta macam biasa dekat pekan tu. Tengok kan macam ada juga yang curi-curi makan dekat restoran tu dengan harapan tak ada orang pergi ambil tindakan dan sebagainya. Jadi menjadi concern kita adalah sebenarnya kadar kematian kan yang terkorban dan sebagainya. Jadi boleh tak Ustaz nasihatkan kepada semua follower dan penonton kita, live kita pada malam ini, apakah berkaitan sabar dengan perkara ini? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih pada Ustaz Samsul Debat, adinda kami Datuk Dr. Zahra Arif, kekanda kami Ustaz Abdullah Khairi bin Haji Harun, dan semualah sahabat-sahabat para penonton, saudara-saudari, dan khususnya kepada pihak Urustia daripada Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah pada malam ini pun kalau ikut plannya, saya ingat dalam 4-5 hari, 3-4 hari sahaja kami berbincang yang mana Ustaz Samsul Debat kata jomlah lama tidak orang kata apa, tidak berbincang ataupun bergaduh-gaduh dalam ilmu ni. Jadi alhamdulillah masing-masing semua free malam ni. Memang ditakdirkan free belaka malam ni, alhamdulillah. Jadi kita bertemu sebelum raya dulu. Betul. Nak puasa pula, jadi memang masa sebab untuk pengetahuan, dan saya yakin semualah keempat yang ada dalam malam ini memang setiap malam sibuk dengan, walaupun tidak berfizikal bentuk kuliah, tetapi mereka sentiasa beralam maya ataupun medisos dalam Facebook, Instagram dan sebagainya, termasuklah paling banyak sekali mungkin Datuk Dr. Harif dan juga Ustaz Abdullah Khairi. Jadi alhamdulillah berbalik kepada tentang perbincangan kita pada malam ini tentang orang kata apa, zaman sekarang ni macam mana kita nak sabar ke ataupun macam mana nak sabar dalam keadaan kita ber-PKP ni. Mudah saja pada saya ingat ayat tu dah berulang-ulang kita sebut. Semua benda yang berlaku pada hari ini ialah kalau kita duk layan, ini semua agenda Yahudi lah, agenda Amerika lah, agenda Cina lah. Ini perancangan dia orang. Tetapi kita kena ingat, bila benda tu dah berlaku, bermakna telah pun diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena ingat juga bahwasanya wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jangan kita duk berserabut otak kita ini agenda Yahudi, agenda Wuhan, agenda Amerika ke UK waganya, tetapi benda dah terjadi. Bila terjadi di sini, maka kita mengambil daripada ayat surah Al-Baqarah, allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya mereka ni berani, mereka ni yakin, mereka mengatakan bila musibah kami bagi dekat dia orang, maka jawapan mereka ialah nak buat macam mana, kita ni milik Allah. Yakhluqu ma yasha. Allah ni dalam bahasa mudah orang beriman ni, dalam orang Kedah kata melantaklah ke Allah dia nak buat apa kat kita sebab kita ni hamba dia. Jadi bila berlaku macam ni, memang sabar macam mana, nak sabar mana ni bukan jadi persoalan sebagai orang yang beriman, melainkan allazina idza asabat musibah qalu inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Sebab hidup manusia ni selagi tak mati, selagi bernyawa, selagi bernafas di muka bumi ni, you jangan rasa you are freedom in the world. You rasa bebas daripada ujian, fitnah, balak, bencana, whatever. Dan kena ingat, kalau balak ni mari, musibah ni mari, bukan sekat orang zalim je kena. Orang yang tak zalim, orang alim, orang halim, orang yang dermawan, semua pakat kena. Kenapa? Sebab ujian ni dia tak pilih-pilih orang dah. Dia main-main semua sekali. Kecuali illa ma rahimah rabbuna. Mungkinlah ada orang sekian selamat yang duduk dalam majlis selamat. Ini semua dipanggil orang tak pandai, mungkin Allah bagi petunjuk supaya orang ni boleh berfikir ataupun sebaliknya. Itu antara. Jadi bila sebut tentang perbincangan kita pada malam ini, macam mana kita nak sabar dan sebagainya, pada saya, orang beriman insya-Allah tidak perlu ada question mark. Tajuk malam ni memang special. Yang mana saya nak cerita balik. Orang kata apa? Tidak timbul persoalan yang kita ni kata macam mana aku nak sabar ni. Kalau lihat dari kesabaran para ulul azmi. Ataupun tengok contoh kepada Nabi Ayub AS. Sakit berbelah-belah tahun. Dia tu Nabi. Dia tu Rasul. Takkan Allah tak nampak kok dia ni sebagai orang yang dikatakan Nabiullah. Dan dia musnah habis perniagaan, dia peternakan dia dan macam-macam lah habis. Dia kena timpa penyakit. Tetapi orang macam ini kalau diibaratkan sebagai seorang yang sebut dalam hadis Sahih Bukhari sebut, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala Allah suruh malaikat ambil nyawa anak si fulan, anak lelaki dia ni, dah lah anak tu seorang. Lalu bila malaikat ambil, malaikat kata ya Rab dah ambil nyawa anak si fulan, samaratu fuadihi, aku dah ambil dah. Maka Allah tanya, apa dia bercakap? Ni yang menjadi Allah kata terpegun dengan keindahan hamba-Nya, ya Allah cabut nyawa anak sayangannya. Apa jawabnya? Malaikat kata, hamidaka ya Rab wastarja'ak. Dia puji kamu ya Allah, wahai Tuhan, dan dia kata inna lillah kepada musibah yang kita timpakan ke atas diri dia. Maka Allah sebut dalam hadis qudsi ini, ibnu lahu baitan fil jannah wasammuhu bi baitil hamdi. Bina dekat ayah si budak ni satu rumah di syurga dan letakkan pada rumah tadi ni, kalau kita dekat pagar rumah Datuk mungkin nombor 29, jalan sekian contoh dia, tapi tulis dekat papan tanda rumah tadi Baitul Hamdi, rumah yang orang sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia macam mana nak sabar? It's not question, bukan persoalan, tetapi apa yang Allah bagi dekat kita ni, adakah kita reda ataupun sebaliknya. Inilah satu pandangan, mungkin bukan ilmiah daripada pengalaman saya. Jadi insya-Allah moga-moga ada input dan impak kepada yang mendengar malam ini. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih banyak pada Ustaz Slim. Jadi kita pun faham betapa Allah itu juga cemburu kepada manusia yang memilih untuk mengadu kepada manusia. Tatkala diuji dalam musim Covid. Kena ingat ya, ujian ni bukan kita saja kena. Bukan dia kata orang Seramban, dia orang Negeri Sembilan, orang Selangor, orang Perak, tapi seluruh dunia dengan keadaan yang berbeza. Kita tengok macam-macam. Ada orang yang ambil vaksin nak pula, dia nak cerita. Apalah main senapang lah Ustaz Slim tu lah. Allah. Kan, dia lain lah. Itu sebabnya kalau kita tengok kan, aku lupa dah pasal vaksin tadi kan. Macam Datuk Tizah nak cerita vaksin esok. Jadi benda-benda tu pun kita tengok tak ada yang konklusif lagi lah. Jadi apa pun kita berserah pada Allah Ta'ala, yakin. Jadi kita berbalik pula kepada kita pergi pada panel kita yang kedua, iaitu Ustaz Abdullah Khairi, yang memang diridui oleh seluruh masyarakat di Malaysia. Dan baru-baru ni mereka menitiskan air mata bukan hanya kerana melihat air mata Datuk Dr. Izzah Arif dan juga Ustaz Abdullah Khairi, tetapi menitis air matanya kerana melihat Ustaz Abdullah Khairi keluar TV. Itu dia. Sebab selama ni nampak Ustaz Abdullah Khairi keluar TV kat masjid je. TV kat masjid. Jadi alhamdulillah. Jadi kita rasa ini satu perubahan. Dan saya nampak pihak penyiaran pun dah tak boleh dah nak blog, tak boleh nak tahan dah dakwah ni sebab TV dah banyak dah sekarang. Gini, Samsul, kita doakan agar penerbit TV tu tidak ditamatkan kontrak dia lah.
Oh, itu soalan tu ada dalam pusingan kedua. Lebih kurang ada pusingan kedua. Kita akan tanya kepada yang ada birit-birit menteri, kita akan tanya. Itu je. Yang dengan baju biru dengan songkok kita akan tanya. Untuk sekarang nanti. Jadi Ustaz Khairi jadi kalau kita tengok bila berlaku PKP ni banyak industri terjejas, sektor-sektor terjejas. Termasuk juga sebenarnya dalam dunia dakwah, asatizah, kan kita tengok kuliah pun jadi online saja. Jadi bagaimana Sabah ni boleh bantu kita semua dalam kita rasa boleh melegakan, menenangkan dan mengubah mungkin mereka kata boleh mengubah COVID-19 ni sebab ada orang yang dalam bidang pelancongan tiba-tiba ubah bidang, orang yang ni termasuk kita pendakwah ni kan. Jadi bagaimana yang ada yang bertanya soalan ni tentang nak pulih daripada bukan hanya COVID-19 tapi sumber kewangan yang terjejas terus agar kembali kepada pulihnya sumber pendapatan mereka masing-masing. Mungkin Ustazlah boleh share sikit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasyukurillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Yang saya kasihi sahabat saya Ustaz Samsul Debat, Ustaz Aslin, Dr. Izzah Arif, Datuk Dr. Izzah Arif. Tuan-tuan daripada penganjur Yayasan Budi yang dikasihi dan rahmati Allah. Sebelum saya nak berkongsi pendapat berkenaan dengan soalan yang dikemukakan oleh Ustaz Samsul Debat, saya ambil satu ayat Quran dalam surah Al-An'am. Allah sebut apa? Falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta iza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa izahum mublisun. Dan apabila mereka melupai apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah peringat kita macam-macam. Tapi kita lupa. Allah kata apa bila kita lupa? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Maka kami bukakan bagi mereka pintu kesenangan dari segenap sudut. Walaupun kita derhaka kepada Allah, lupa apa yang Allah peringat kat kita, apa yang Allah bagi kat kita. Allah tak uji masa tu. Allah bagi kita kesenangan, kemewahan, hatta iza farihu bima utu. Sehinggalah mereka rasa seronok, rasa bahagia dengan apa yang diberikan. Dengan apa yang Allah beri, mereka lupa. Tapi Allah bagi kepada mereka ini hebat, tuan-tuan. Tapi ingat Allah kata akhaznahum baghtatan. Sampai satu masa kami akan ambil secara mengejut. Fa idzahum mublisun, maka demikian itu mereka yang putus asa. Allah bagi kita nikmat ni cukup hebat dah. Kita renung balik apa nikmat yang Tuhan bagi. Di antaranya dulu kalau kita jumpa kawan-kawan, kita boleh salam. Jumpa Ustaz Asli kan, cium tangan dia, peluk dia, belaga pipi dia, geli aku dengar bulu dia tu kan. Boleh. Lah ni nikmat nak cium tu tak boleh dah. Dulu alhamdulillah jumpa Dr. Izzah Arif kan, peluk dia, bisik kat telinga, I love you. Tapi nikmat tu dah tak boleh dah. Tengok, akhaznahum baghtatan, Allah ambil secara mengejut. Dulu kita solat berjamaah kan. Tapi ramai yang sembang deras. Sekarang ni hantam, apalah kita tak boleh solat jemaat di Pulau Pinang ni, boleh 40 orang aja. Solat berjamaah 15 orang. Ada yang hantam, tapi yang hantam tu tak pergi masjid pun. Ni dulu ni kita boleh pergi, ada orang tak boleh pergi. Tapi sekarang ni Allah angkat tuan-tuan, akhaznahu baghtatan, yang dulunya kita boleh berjamaah, duduk sawu sufufakum kan. Tapi sekarang dah tak boleh rapat dah. Nikmat itu Tuhan dah tarik. Dulu kita apa? Nabi suruh kita belajar ilmu, pergi masjid, menuntut ilmu. Hebatnya program ilmu. Kita pergi masjid, duduk kat mana? Tepi-tepi tiang, tepi-tepi tangga. Dan duduk, dapat juga pahala. Tapi ada di kalangan kita duduk tepi masjid, tak pergi. Masa dulu. Tapi sekarang ni, Allah ambil. Program masjid pun tak ada. Ustaz-ustaz dah tak ada dah, normal baru. Dulu, Ustaz Aslin, Dr. Izhar, kan, dengan Samsul Debat, kita buat program di puncak alam. Masya Allah, ribuan manusia. Ustaz, rindu suasana tu. Suasana di puncak alam tu rindu. Kita buat Dr. Izhar, Ustaz Aslin di Masjid Senawang. Masjid Senawang, ribuan manusia. Rindu dah tak boleh dah ketika itu. Masjid Sendayan taklah. Masjid Sendayan. Sendayan. Allahu Akbar. Dikatakan hampir dekat 10,000 masa tu. 10,000. Tapi suasana tu tak boleh dah, tak dapat dah. Dah hampir setahun dah ni, nak masuk setahun dah. Rindu suasana tu. Akhaznahum baghtatan, Allah ambil secara mengejut. Pendapatan kan, ustaz-ustaz. Di antaranya saya pernah jumpa Ustaz
Ustaz Aslim pun tahu, sahabat baik dekat Kuala Ketir tu apa? Ustaz Zamri. Ustaz Zamri ketika PKP tak ada pendapatan Ustaz, tak ada pendapatan. Dia hanyalah diberikan allowance untuk mengajar. Tapi mengajar dapat duit. Dapatlah orang bagi allowance sikit. Ketika PKP yang pertama tu, tak ada pendapatan. Anak yang ramai, saya pergi tengok dia menitis air mata saya, teriak saya. Tapi dia kata, Ustaz, saya tenang Ustaz. Saya kata, kenapa? Allah bagi rezeki, alhamdulillah, dapat jual buah durian. Jadi masa dekat rumah dia tu adalah buah durian tu, gugur masa PKP tu, dia berniaga durian. Ustaz yang hebat mengajar. Kira kitab surat ni memang hebatlah, Ustaz Zamri. Allahu Akbar, Allah uji dia, uji semua. Sebab tu saya nak bagi tahu, dulunya kita ada program ilmu, orang tak saja juga. Akhaznahu baghtatan, Allah ambil secara mengejut. Sekarang dah tak ada lagi, merindui suasana tu. Dulu kita tiap-tiap bulan boleh pergi Mekah. Habab Dr. Izzah bulan 12 kita duduk sebulan Ustaz. Ustaz Aslim pun duduk sebulan. Dr. Izzah mungkin 2 minggu. Rindu suasana tu, duk cari mana Dr. Izzah tu kan. Dulu kalau sampai kita akan makan dekat Disaji. Tapi Disaji sekarang ni dapat maklumat dah tutup lah. Disaji pun dah tutup. Ya. Allahu Akbar, suasana pun dah tak ada dah. Allah ambil secara mengejut. Kita nak pergi Mekah pun tak boleh dah. Kan? Allah bagi kita dulu kita ada kenduri. Ada kenduri, boleh duduk. Masa itulah telefon dengan Ustaz, saya buat kenduri anak yang ketiga. Ustaz Aslim selalu mai. Dr. Izzah tak pernah mai. Dia kurang ajak betul ya. dia buat lepas raya mana Dan. Tapi Ustaz Aslim dia mai. Masalah kena faham. Dia title lain kita ni. Dia tak main lah. Tak main. Dia buat majlis kahwin lepas raya. Orang dekat Kelantan naik kat Pulau Terbang. Okey. Tak apa, ada anak lagi ramai. Ada lagi dia. Ada lagi. Payah-payah bagi kahwin anak. Dah, apa hal pula alasan lepas raya? Eloklah lepas raya. Kalau hari raya, ia tak boleh datang. Kan? Bukan, sebab hari raya. Apa kacau? Saya apa dekat kacau Kelantan. topik aku ni? Aku nak cakap. Okey, sorry. Okey, salah. Sama. Merajuk, orang tua merajuk. Sama. Lagi topik aku dulu. Ustaz, suasana kenduri tu tak ada dah. Tapi alhamdulillah ramai yang kata seronok Ustaz. Kerana apa? Menikah ketika PKP hanya ada 8 orang aja. Ada pengantin lelaki, pengantin perempuan, ada wali, ada saksi kan, ada juru nikah. Hanya ada 8 orang dia kata. Alhamdulillah safe. Safe dia kata ketika menikah. Tapi ingat suasana kita kumpul adik-beradik kita dah tak ada lagi dah. Dah tak mampu kita buat. Akhaznahum baghtatan. Allah ambil secara mengejut. Sebab tu Nabi kata, ini semua ujian. Macam Ustaz Aslim kata, ujian ini bukan hanya kena kepada orang Islam saja. Orang kafir pun kena. Ujian ini bukan hanya kena kepada orang Pulau Pinang saja. Tapi orang Selangor kena. Orang Negeri Sembilan kena. Orang Kelantan, Terengganu, semua kena. Ujian ini bukan kena pada orang yang celik saja. Orang yang buta pun kena. Ujian ini bukan kena kepada orang yang dewasa saja. Kanak-kanak pun kena. Ujian ini bukan kena kepada orang yang muda saja. Orang tua juga kena dan meninggal. Ujian ini bukan kena kepada lelaki saja. Tapi yang perempuan pun kena. Ujian ini bukan kena kepada yang miskin saja. Yang kaya pun kena. Ujian ini bukan kena kepada orang yang sakit saja. Yang sihat pun kena. Maka inilah ujian yang nak bagi tahu kepada kita bahawa ingat kita kena buat muhasabah diri kita balik. Muhasabah macam mana? Sebab itulah alhamdulillah Ustaz, bila ujian ini datang, ramai di kalangan orang-orang yang dulu terlibat dengan sektor-sektor perniagaan jatuh down. Yang terlibat dengan saham. Saya tengok semalam Ustaz Aslim dengan 3 orang, lagi 4 orang. Yang tengok tak silap saya 3.6 ribu live semalam. Malam ni kita live ramai tak? Tak nampak pun. Kan? 3.6. Sehari pun dah ramai tak? Ya ke? Saya cuma share. Nak bagi tahu. 1,700. Nak bagi tahu kata terlibat dengan saham. Habis tuan-tuan. Yang terlibat dengan ceramah. Tak boleh ceramah. Tapi nak bagi tahu. Asyaddun nas. Dahsyatnya manusia ini balak yang diterima balak siapa? Al-Anbiya bila ditanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas.
Nabi jawab, al-anbiya. Nabi diuji. Kemudian apa? Summas salihun. Kemudian orang yang saleh. Summal amthal fal amsal. Riwayat Muslim. Nak bagi tahu kata, ujian ini Nabi diuji. Kemudian para sahabat diuji. Tambahlah kita orang yang biasa ini, ujian ini. Nak tunjuk kepada kita apa? Kita redha tak dengan apa yang Ustaz Azin sebut? Hang nak tuju ke mana? Hang nak cari apa? Hang nak jaga hang ke? Hang jaga aku ke? Ataupun Allah nak jaga kita? Nak tunjuk balik. Kita ni nak kembali kepada siapa? Kan? Alhamdulillah ujian ini untuk kita ni, orang-orang yang kata beriman kepada Allah yang Islam, ke mana kita nak pergi? Alhamdulillah, nampak sekarang ini ramai di kalangan kita yang dulu rasa cakap tinggi dah mula jatuh dah. Yang dulu rasa hebat, tak hebat dah. Yang dulu rasa akulah power, tak overpower dah. Yang aku rasa akulah yang memerintah, tak apa nak memerintah dah. Sebab apa? Kita nak kembali kepada Allah, Tuhan yang menciptakan kita. InsyaAllah musibah yang ada ini, ada kebaikan ya Ustaz. Kepada orang yang diuji, insyaAllah Allah akan tolong kita. Lain lah semenjak masuk TV ni, lain lah. Itulah. Kalau bercakap pun dah macam lain lah, lain. Dah. Bukan tu je. Dah, bukan tu je. Amboi. Dah. Mana Hari tu masa kita lawan-lawan cakap, tiba-tiba dia dah hilang. Sekarang ni dia stay, dia marah kita, dia masih on air lagi lah. Maknanya line dia malam ni terbaik lah. Baru upgrade tadi, Okey. Akhaznahum baghtatan. Maknanya Allah ni kalau dia ambil sekaligus tiba-tiba macam tu je. Betul. Allah Makna kata masalahnya telah berlaku dah pun pada PKP kali pertama, namun bila dah diberikan PKPB, kita lihat manusia masih lagi tak berubah. Ada banyak macam isu-isu, contohnya macam di masjid, macam kita pernah bincang dulu. Ada yang pendaftaran online, kan, untuk sembahyang Jumaat, bila dah lulus, dengan bangga tunjuk dah lulus, tapi tak sampai kat masjid. Jadi makna kata, kan, dan dia ambil hak orang dan sebagainya. Jadi benda ni berlaku banyak, dan masa bermula PKP, ramai ni rindunya kat rumah Allah, ramai ni kan. Jadi akhirnya memang tak boleh. Tapi Ustaz Samsul Bat, boleh sialang satu sikit. Sekarang boleh. Kan? Anda tengok, sekarang ni bersembayang jamaah ni, pahala lebih banyak lagi. Sebab apa? Dulu kita tak buat preparation. Sekarang nak pergi solat berjamaah, mask kena sedia. Tak sedia, tak boleh sampai di masjid. Bukan saja kena pakai mask, kena ada tiket sejadah kena bawa. Betul. Dan sampai-sampai kena tulis nama. Kan? Kemudian kena scan. Lepas scan, ambil suhu pula. Lepas suhu pula, Allahu Akbar. Kena duduk cari tempat yang kena jarang. Pahala cukup banyak sekarang ni, berbeza dengan dulu. Mana kan, usaha sungguh lah. Usaha. Dia usaha kena usaha sungguh. Kalau tidak, pakai tak boleh. Betul. Jadi sekarang ni kita nak beralih kepada Datuk Dr. Zarif. Malam ni Datuk Dr. Zarif penampilan dia sangat berbeza. Nampak macam rappers pun ada. Macam penyanyi pun ada. Tapi yalah, saya kata, pertama dari segi forum perdana memang tak ada orang lain dah. Orang memang dah cap muka dia kat sana. Dan satu lagi, semua TV dia sekarang ni. Nak cakap apa? Dah, yang atas tu dah nak jadi Menteri Pertahanan pula dah. Aduh, Ustaz Azlin. Ustaz Azlin tu ada cita-cita tu. Jadi insyaAllah saya dengar pun ada apa-apa. Aku dapat rasa dah. Dia jadi menteri ya, tuan-tuan dan puan, percayalah. Manusia yang paling belagak adalah Haslim Bahari. Balah, hanya gelap balah. Kita telefon balah. Halo, Ustaz Azlin, jom keluar makan. Sila telefon saya punya PA. Awak kenal siapa saya? Okey, tak apa. Jadi sebelum soalan kita kemukakan kepada Dr. Zarif, kita nak kongsi sikit dah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ana nak bagi tahu kepada tuan-puan rahmatullah subhanahu wa taala yang berminat dengan Oud, bolehlah cuba Oud DRIA. Sangat luar biasa. Ana dah cuba, alhamdulillah. Bagi orang yang minat Oud, dia boleh cubalah. Sebab Oud ni ada berbagai Oud, macam-macam Oud dah. Jadi dengan harga istimewa RM69 sahaja, boleh kita cuba insya-Allah. Daripada saya Abdul Karim Al-Makki. Oi, ni
Yang Oh. baik. Thailand. Jasa. Oi. Oh, terbaik lah Aduh. brother. Tak sangka lah Oi. tolong anak-anak muda ni. Aduh, hai. Tak. Sekarang ni ulahlah sikit. Kita bagi Dia, ulas sikit. Alhamdulillah, terima kasih kepada Yayasan Budi Ihsan Syamsul Debat kerana bagi peluang kepada anak-anak muda untuk berniaga pada musim PKP ni. Alhamdulillah, walaupun ramai yang tak pergi bekerja, tapi dia orang beli juga minyak wangi ni bukan apa, untuk pakai di badan. Dan kalau yang Datuk. biasa pakai out, Datuk. Nampak Ya. kurus lah. Nampak kurus. Lagi Alah. handsome lah. Bayar dia ni. Nampak kurus yang tadi tak nampak lah. Aduh. Aduh. Kunyit. Astagfirullahaladzim. Nampak handsome lah. sebenarnya. Lama tak jumpa. Ya Allah. Aku Dia nak banyak makan sobok kunyit dengan daun kunyit lain. Allah. Weh, Nampak Dia lain. jogging hari-hari sekarang ni. Dah, okey, sambung minyak wangi. Sikit. apa nama tadi? Kita biasa yang pergi Mekah, dia akan tahu. Saya sebab bila pergi Mekah, nak beli minyak wangi oat ni, harga dia sampai kadang-kadang sampai RM600. Kecil je. Selalunya jemaah bagi hadiah kat kita kan. Duduk fikir-fikir macam mana nak bagi murah sikit ni. Akhirnya budak-budak kita yang muda-muda ni, dia orang buat bisnes, dia buat oat yang murah. Itu Alhamdulillah dapat jugalah bantu anak-anak muda kita mencari rezeki. Alhamdulillah. Tak, Saudara. yang best tadi dalam pada dia punya dada ada gua-gua pupak masuk minyak wangi langsung. Sebenarnya dalam produk ni dah. Dia punya game tu lain macam ah. Memanfaatkan waktu yang ada. Betul. Jadi Duta tu. jadi soalan seterusnya kepada Profesor Madya, Datuk Dr. Haji Izzah Arif, tentang ialah kita tengok sebagai seorang academician dan ahli akademik, kita tengok macam mana Datuk lihat bagaimana PKPB dah dilaksanakan, tapi kes kita tu makin melonjak-lonjak. Kita buat PKP hari ini, ya Allahu Akbar, hari ini 5,700 lebih yang tidak pernah terjangkau dari pemikiran kita. Ketika kita berforum dulu, masa tu baru berapa aja kes. Hari ni 5,700 lebih yang sangat merisaukan, sehingga kan sekarang ni kalau orang tak rasa tu nak berjaga-jaga, tak tahulah kan. Tapi kita tengok masih ramai lagi lah waktu PKPB yang itu, walaupun kita dah buat tertanda, pangkah, tak boleh duduk kat situ sebab nak jarak-jarak, tapi masih ada yang tak ikut. Ada orang tak ikut SOP, sedangkan kes semakin buruk, semakin naik dan sebagainya. Jadi bagaimana Profesor Datuk Dr. Izzah Arif melihat perkara ni boleh berlaku dengan tahap kita dah suruh dia orang sabar, ikut SOP dan sebagainya. Silakan. Pertama sekali saya ingin menjelaskan bahawa kita ni sangat duka cita lah dengan apa yang kita dengar hari ni. Hampir 5,000 lebih ya. Hampir dah 5,000 lebih. 5,000 lebih positif COVID. Sebenarnya puncanya adalah disebabkan kita juga, manusia, yang sentiasa lupa kepada arahan-arahan yang telah diberi. Bukan saja lupa arahan manusia, arahan Allah Ta'ala pun dia orang lupa. Macam contoh apa yang Ustaz Asli sebut, apa Ustaz Lah sebut, yang Allah pun bagi tahu, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi. Manusia ni kalau diberikan nikmat, mulalah dia ini jadi lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dulu nikmat masjid boleh pergi. Dah, tak ada masalah. Lepas tu kita boleh bercium antara adik-beradik. Sekarang ni nak cium adik-beradik pun risau, takut kita pembawa. Tuan-tuan perempuan. Takut macam-macam lah sekarang. Nak pergi jumpa mak. Mak saya dah tua. Saya nak pergi. Bukan tak mau pergi. Tapi risau. Kalau aku pergi kan, alamak ai. Macam mana ni kalau kita penyebab kepada, orang kata apa? Kepada penyebaran virus. Satu. Lepas tu kemudian adik, anak saudara baru lahir pula. Cukup merisaukan. Jadi maknanya, kenapa hal ini berlaku? Kerana manusia itu sendiri tidak taat kepada arahan Allah, tidak taat kepada arahan pemimpin. Itu yang pertama. Secara umum ya, secara umum. Kenapa saya katakan begitu? Sebab kalau kita balik kepada sejarah ni, virus-virus ni semuanya bermula daripada tangan manusia. Dia bukan daripada yang Allah hantar turun virus. Tak, dia bermula dengan tangan manusia. Manusia yang mulakan, manusia yang create, manusia yang
yang kalau kita tengok dari sudut penyakit-penyakit taun sebagai contoh. Virus itu hasil daripada mana? Daripada makanan yang kotor. Tengok, virus, makanan-makanan influenza daripada binatang yang diharamkan, semua tu datang daripada tangan manusia. Begitulah juga dalam hal ini apabila kes meningkat, yang pertama kerana kita tidak mengambil endah terhadap arahan SOP. Itu yang pertama. Bila kita kata macam contoh baru-baru ni kan, depan saya. Saya ni bukan main lah nak pergi beli pipe ada bocor sikit kat rumah, saya pergi beli. Jadi bila kita tengok orang ramai, saya duduk kat luar. Datang seorang hamba Allah, orang Melayu kita, orang Islam kita. Tiba-tiba dia masuk kedai Cina tu tanpa ambil suhu, tanpa tulis, tanpa ambil barcode. Dia masuk terus. Rupa-rupanya polis sedang memerhati. Datang polis terus saman siapa yang masuk tak isi barcode. Saya duduk kat luar. Memang dia tak kacau lah sebab kita tak sampai lagi. Saya kata nak pergi macam mana, nak pergi ambil barcode sedangkan jauh. Orang ramai kan. Jadi bayangkan ada yang macam tu. Bila dah polis saman 1,000, masa tu minta ampun, minta maaf. Saya sebenarnya dah tulis dah. Tengok nak menipu lagi. Bila polis tanya, bila kau tulis? Semalam dia tulis. Aduh, pening kepala. Kau ni tak faham bahasa ke apa? Tulis je lah, bukan payah. Ambil ni, ambil satu. Sebab apa? Sebab kita kena ikut SOP. Yang kedua, Alhamdulillah kita ni syukur. Kita tak macam Turki. Baru ni saya dengan Dr. Sani Arabi daripada MAPIM. Dia cerita dekat Turki, hari Sabtu Ahad, total lockdown. Tak ada jual beli apa semua tak ada. Sabtu Ahad memang tutup terus. Tapi kita Alhamdulillah masih lagi boleh berjual beli apa semua. Tolonglah, jagalah SOP dan kita kena tolong tu orang-orang yang dekat luar sana yang berniaga. Bila kita buat masalah, kita bawa jangkitan, kita tidak ikut SOP, maka mungkin sila akhir bulan orang-orang yang jual kecil-kecil kat tepi-tepi jalan ni akan juga terkesan dengan ekonomi. Dan sekarang ni pun saya cukup risau tuan-tuan dan puan. Saya duk sebut pada isteri saya, pada kawan-kawan dekat pejabat, bersyukurlah macam saya Alhamdulillah kerja kerajaan. Dapat gaji Alhamdulillah tiap-tiap bulan. Saya duduk kat rumah ke, datang pejabat ke, saya tetap dapat gaji. Saya tidur 24 jam pun saya dapat gaji. Tapi keberkatan tu hilang. Alhamdulillah sekarang ni Tan Sri, Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam nak buatkan satu polisi untuk kerja work from home. Tengok. Sebab apa? Sebab sifat manusia ini main-main. Kerja banyak tak siap. Jadi oleh sebab itu saya mohon sangat kepada semua, kesan daripada kenaikan COVID-19 ini ataupun yang positif ini adalah berpunca daripada kita sendiri. Ya, yang rakyatnya satu hal, yang pemimpin pun satu hal. Tolonglah wahai para pemimpin. Kamu ni jangan duk bertelagah. Kamu suruh rakyat jaga SOP. Tapi kamu tu tidak jaga. Sampaikan berapa ramai menteri kena COVID-19, positif COVID-19. Maknanya kita tak jaga. Aduh, tolonglah bantahan tarik balik. Yang berhormat saya, Yang Berhormat, tolonglah jangan hormat saya, waktu saya. Yang Berhormat diam. Tolong hormat ya. Yang Tanjung Karang tolong Tanjung Karang pula. Apa ni Kuala Sangor tolong jaga tolong jaga. Jadi tolong teruskan. Yang berhormat tarik balik ucapan tadi menghina mahkamah. Tak, saya membantah sebab percakapan yang berhormat Bangi agak melampau. Bila tarik balik. Saya bercakap tarik balik. Sebab dia kata semua menteri. Dia kata semua menteri. Kena tarik balik. Kebanyakan. Kebanyakan apa? Betul. Faham tarik betul. Tarik balik kalimah semua tu. YB Datuk Sri Haslin dan YB Datuk Haji Abdullah Khairi, kita bagi Datuk Dr. Izzah habiskan percakapan. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih. Speaker ni menyebelahi. Lah, apa ni? Speaker ni berat sebelah. Saya panggil saya tolonglah masa tak ada. Ting. Apa ni? Dah ada bunyi. Tuan-tuan, cuba bayangkan, baru ni Tan Sri, Ketua Pengarah Kesihatan pun memaklumkan, kluster-kluster ini pun bermula bukan saja daripada orang bawah. Kita duduk cakap rakyat kecil-kecil ni yang makan kecil-kecil ni. Kita kena ingat, dekat sana
Ada geng-geng besar-besar duk makan ramai-ramai, duk berjumpa ramai-ramai, duk mesyuarat. Kita dilarang. Macam saya penjawat awam. Kami dilarang bermesyuarat bersemuka. Semua online. Sini komputer, sana komputer, bawah komputer. Semua komputer. Macam mana kita yang besar-besar ni pula pergi mesyuarat bersemuka? Jadi oleh sebab itu, tolong. Kita jadi macam Nabi SAW. Nabi tunjukkan contoh. Contoh kepada umat manusia. Tengok Umar bin Khattab. Tunjukkan contoh. Umar tak masuk dalam Syam ketika Ta'un melanda Syam. Umar patah balik. Bila Umar patah balik, semua yang ikut Umar patah balik. Dan daripada situ, rakyat umat Islam menjadikan contoh bahawa apabila adanya virus, jangan dimasuki tempat itu dan jangan yang ada dalam itu keluar daripada tempat tersebut. Wallahu a'lam, Ustaz Syamsul Debat. Oh, terima kasih banyak Dr. Zarif. Jadi ada sesiapa nak bagi pandangan tadi? Saya bagi masa sikit. Cara cakap dia macam YB dah. Dia orang ni, Tan Sri, dia orang ni sebenarnya nak mengacau time saya bercakap. Bila kita buka laluan, dia tak nak bercakap. Ini perangai pembangkang. Pembangkang memang macam ni. Jadi saya bagi peringatan, saya akan bagi laluan kalau apa untuk memberikan kecelahan, tapi minta izin dulu. Jangan pandang saya tak ada kat depan ni, ya. Tolong. Baik, terima kasih Tan Sri. Speaker berat sebelah. Speaker berat sebelah tak cik. I give you untuk laluan ada bagi kan. Bukan saya tak bagi. Kan? Kita cakap dia tutup speaker. Tak adil. Speaker ni berat sebelah Datuk. Tamam macam ni. Okey, baik. Tak, saya bagi laluan. Saya bagi laluan. Jadi baiklah, sebelum kita masuk pada pusingan yang kedua, pusingan kedua ni akan dimulakan oleh Ustaz Abdullah Khairi. Soalan pusingan kedua ni agak panas sikit. Jadi sebelum kita masuk pusingan yang kedua, jadi kita tengok video ni. Silakan. Ya, itulah dia. Jadi Ustaz UAK, Ustaz Abdullah Khairi boleh ulas sikit tentang produk tu tadi? Kalau Allah Akbar. Ana dah tak boleh ceramah. Kita dengar suara Ana? Dengar. Alhamdulillah, bisnes kafe pun tak berjalan COD. Jadi kita buat bisnes online lah. Jadi siapa yang nak jadi ejen bawah UAK, Ustaz Abdullah Khairi, ada yang kata Wak Biz Solution, bukan Wak Ustaz Abdullah Khairi UAK tu. Jadi insya-Allah ni produk ana, bolehlah support untuk jarang nak jumpa Wak kat Kedah ni. Aduh. Bunyinya wak tu bahaya tu. Banyak orang kata kafe wak, bukan wak Ustaz Abdullah Khairi. UAK, betul. UAK. Jadi banyak ada kepelbagaian produk kat sana. Jadi saya tengok tadi, jadi semua yang nak membeli, kita support by Muslim First BMF. Jadi maknanya kata kita bantu support. Sebenarnya jangan tuan-tuan kepada semua janganlah apa ni teruk dah tu, dah tak ada ceramah sekarang. Tak, sebenarnya dah lama Dah lama sebenarnya. Masing-masing kalau ikutkan Dr. Mia pun jual minyak wangi bukan sebab dia tak ada income ke tak ada apa. Tak, ini sekadar kata membantu merancakkan pasaran perniagaan yang ada. Itu saja kan. Jadi tuan-tuan kita sama-sama support insya-Allah. Jadi tuan-tuan kita beralih kepada Ustaz Abdullah Khairi. Kalau kita pusingan pertama. Ya? Buy Muslim first.
Ya, baru BMS. first. Ya, betul-betul. Datuk Profesor Madia, Datuk Izarif, saya dah bagi laluan tadi kan, jadi tolong jangan ganggu sesi orang lain. Oi, Ya, baik. speaker dah bersuara. Ah, Speaker. Okey, jadi kalau ketika pusingan pertama PKP dulu kita tengok ada yang menyalahkan kluster tabligh, tapi lepas pada tu alhamdulillah setelah diulas jawab, jadi dia berpunca daripada adanya pembawakan orang-orang tertentu dari negara-negara tertentu. Tapi kali ini ramai yang menuding jari menyalahkan pilihan raya di Sabah merupakan sebagai punca pada PKP ni. Saya tahu kita perbincangan ni ilmiah saja. Maknanya kita apa pandangan Ustaz Khairi, dan mungkin kalau yang lain nanti nak memberi pandangan tambahan, dipersilakan. Silakan Ustaz. Soalan panas ni. Terima kasih pada Tuan Speaker, Parlimen daripada Tanjung Karang dan juga Bangi. InsyaAllah, Kuala Selangor. Kita nak bagi tahu bahawa COVID ini benda yang tak nampak. Kita pun tak tahu, mungkin kita pembawa macam Dr. Izzah kata. Mungkin kita pembawa. Mungkin isteri kita pembawa. Mungkin keluarga kita. Anda nak tekan, memang SOP kita kena jaga. SOP jaga, kerajaan suruh jaga. Masa PKP, memang kita keluarkan video, stay at home. Ustaz Azlin berkeluar. Kan? Ustaz Samsul Debat pun, kita buat macam satu video, stay at home, macam-macam lakonan. Alhamdulillah, semua rakyat ikut. Sehingga akan sampai satu ketika, hari itu kosong COVID. Kosong. Tak ada COVID. Semua seronok. Dibuka semula. Tiba-tiba ada pilihan raya Sabah. Ada pilihan raya Sabah dalam keadaan mengejut, ada rampasan kuasa, ada nak jatuhkan kuasa, ada gila kuasa, tak tahulah jantan. Akhirnya ramailah yang pergi. Saya nak bagi tahu, kita bila terlibat dengan politik ni, ustaz-ustaz jadi cercaan. Macam ana turun dengan Ustaz Samsul Debat masa di Tanjung Malim. Kan? Kita bukan cerita apa pun. Slim River. Don't slim. Don't Slim. Kita turun ketika tu hanya nak dengar ceramah. Kemudian dia orang jemput saya pergi kuliah. Lepas pergi kuliah, ana nak ziarah Ustaz Samsul Debat, nak berjumpa kawan lama. Sampai-sampai dia suruh cakap sikit. Kita pun biasalah. Bila cakap terlajak sikit, dia orang hantar maki ana dalam Facebook, dalam Instagram dengan mesej ni tanya lah. Apa lagi yang mereka tak sebut? Kira kemaluan tu biasa. Yang kemaluan tu habislah Ustaz Allah tadi ni. Kan? Yang kemaluan lelaki, kemaluan perempuan, aku tak tahu nak. Hak tu jangan tanya lah. Tapi ana senyap je. Sebab apa? Sebab ayah kata apa? Hang buat tak tahu aja. Habis pilihan raya, habis kan? Rupanya betul. Habis pilihan raya, senyap sunyi. Kan? Senyap. Tapi nak bagi tahu kata, bila berlakunya pilihan raya Sabah, mula melonjak. Di antaranya apa? Warga negara luar negara, warga yang luar negara. Mereka balik ke Sabah, ambil kesempatan, bukan nak mengundi pun. Mereka berjumpa dengan keluarga mereka yang kerja kelang, dikatakan. Ini mulanya yang kerja kelang ini menjadi pembawa balik daripada Sabah, balik kerja dekat Selangor. Akhirnya meletup dekat Selangor, menjadi pembawa kepada COVID-19. Sampai sekarang dah jadi 5,000 lebih dah hari ni. 5,000 lebih dah. Kemudian kita masa PKP tu, masa duk PKPD kan, YB, tak betul macam tu YB. Jangan salahkan rakyat. Jangan salahkan rakyat. Apa ni? Speaker, ni laluan saya. Saya dah 2 kali tegur. Bila YB lain cakap, bagi dia habiskan dulu. Jangan kacau. Saya dah bagi laluan. Ini Akhir ayat saya. juga salah. Yang Muhammad Bangi. Dengar dulu. Dengar hujah saya dulu. Baik. Teruskan. Dengar hujah dulu. Okey, ketika mana pihak raya Sabah berlaku ni, nak cerita ni, tak apa, lagi saya bagi ruang. Ini ruang saya. Berlakunya satu ledakan ketika balik daripada Sabah, di antaranya yang paling hebat ialah YB yang balik Sabah. Termasuk YB yang... Dah betul ni dia. Setuju.
Saya setuju. Tadi rakyat. Ni YB. Di antaranya YB yang terlibat tu dekat kawasan kami ni. Dia balik-balik, kemudian tak jumpa bini lebih kurang 2 minggu. Bini dia cikgu pergi sekolah. Satu sekolah kena kuarantin habis. Termasuk dengan anak, cikgu dengan ibu bapa. Habis semua. Kan? Akhirnya apa yang berlaku? Ustaz. Ya. Ada satu kes di Terengganu, ketika di Terengganu dia pergi, ada seorang pensyarah di Uniza, dia pergi ke sana untuk tujuan kerja, research. Perjalanan balik dia satu flight langsung tersebar pula dekat Terengganu pada ketika itu. Allah Akbar. Ini masalah. Betul. Ini masalah dia. Kan? Dalam kita duk kalut ni nak memerangi COVID, buat lagu lah COVID tidak boleh hilang kecuali dengan SOP, kena jaga, semua duk bagi tahu. Dalam TV duk ulang, Allahu Akbar, SOP ni jangan tanyalah sampai keluar ustaz-ustaz. Sop kan. Duk sebut tu akhirnya viral, apa kata ustaz ni tak mau ikut SOP lah. Macam-macam kena bantai. Akhirnya berlakulah ahli politik nak menjatuhkan kerajaan pula dah. Kan? Nak menjatuh kerajaan, nak buat pilihan raya. Ada yang kata kena buat pilihan raya. Kalau tak buat pilihan raya, kerajaan yang memerintah ni tak stabil. Kita duk fikir balik, kalau berlaku pilihan raya sekali lagi, apa nak jadi kepada Malaysia ni? Sekarang ni pun dalam duk kontrol ni pun 5,000. Ada yang kata kat saya, Ustaz, mungkin 5,000 ni hanya bilangan yang dimainkan. Bukan betul Ustaz, yang dimainkan. Ni nak bagi tahu main apa, hari ni 16 orang mati oi. Hari ni 16 orang mati. Main takkan saja main kot 16 orang mati. 16 orang meninggal dunia hari ini kerana COVID, termasuk Syekh Karim semalam forum di dalam Kota Raja, Ustaz Azan, dia kata apa? Saya tak pergi mana, duduk dekat masjid solat kan. Dia pun kena COVID. Termasuk Ustaz Hanafiah. Ni orang-orang patutnya mereka ni bukan terlibat dengan politik, bukan terlibat dengan majlis umum. Duduk di rumah tapi kena COVID juga. Tinggalkan Ustaz Syekh Karim kata, dia kata jangan kata COVID ni tak bahaya. Memang bahaya dia kata. Dia kata sesak nafas, nak bernafas pun tak boleh. Allahu Akbar. Saya tengok semalam forum tu rasa sayu bila Ustaz Hanafiah cerita satu-satu. Allahu Akbar. Menunjukkan apa? Ini realiti yang berlaku. Wahai orang politik, sudahlah berpolitik. Ustaz Samsul, speaker, sudahlah berpolitik. Tumpu pada rakyat. Apa salah speaker ni? Tumpu pada rakyat, main peranan. Okay. Dahlah kena COVID, banjir pula datang pula. Banjir. Betul. Sekarang ni anda duk tengok kan? Anda duk tengok. Duk nampak. David Liu lebih hebat daripada ahli politik. David Liu bukan ahli politik. Dia baru ni semalam. Dia sewa satu kapal terbang mas pergi ke Sabah, bantu orang Sabah. Macam ni yang kita nak, wahai ahli politik. Kan? Tolonglah, bantu rakyat, tengok rakyat. Apa masalah rakyat? Dahlah kena COVID, kena banjir lagi. Allah, ni geram ni. Oi, orang YB. Jangan over YB. Pecah telinga kami ni. Bukan over. Dah, dia bukan selalu dapat line clear ni. Bila dapat line clear, dia cakap okey dah tu. Tapi nak bagi tahu speaker ni laluan saya. 2 minit lagi tuan speaker. Boleh. Boleh. Sebab itulah wahai tuan-tuan yang bergelar berada jawatan, kan, yang bergelar sebagai pemimpin, kami ni rakyat Marhain. Kami mengikut arahan, bagi tahulah apa pun. InsyaAllah kita akan ikut. Memang kita ikut pergi masjid, tulis nama. Sedangkan yang pergi masjid tu semua orang kampung tu ya. Orang tu lah yang solat sebelum PKP, orang tu yang solat sebelum COVID, orang tu lah yang solat lepas COVID pun. Orang tu aja. Tu pun tulis nama. Sehingga kan ada seorang tu kata, Ustaz, tak payah tulis Ustaz. Saya kata kenapa? Dia kata malaikat tulis dah. Dia kata. Dia kata duk melawak kata saya. Malaikat tulis dah. Saya kata, malaikat. Ni SOP dia kena ikut. Tanya polis mai. Betul. Lepas solat tu polis mai sungguh. Nasib kami pakai tulis. Kalau tidak, solat dah lah sembahyang pun tak nak khusyuk. Kena denda lagi 1,000. Macam baru ni di surau mana tak? Depa buat kuliah subuh kan sudah maghrib. Seremban, kuliah maghrib, kuliah subuh. Kan? Kuliah subuh. Lepas tu pergi makan pula ramai-ramai. Pakat kena padan muka kita.
Sebab itu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, biar jangan ada pilihan raya ni. Selesaikan masalah rakyat ni. COVID ini mungkin kita tak akan boleh selesai secara totally. Tapi kita harap prihatin daripada rakyat dan prihatin daripada pemimpin melihat pada masalah rakyat. Kamu seorang pemimpin naik bukan kerana kamu ada kuasa. Tapi naiknya kamu kerana rakyat yang memberi kuasa kepada kamu, memilih kamu. Sebab itu ingat wahai pemimpin-pemimpin, kamu naik itu kerana apa? Kerana undi rakyat, undi rakyat. Kami mengundi kamu untuk kamu berkuasa. Yang berhormat, kita sekarang ni di parlimen, bukannya di pentas ceramah kempen kan. Jadi sebut apa, tak apalah. Saya faham betul, memang betul lah. Kadang-kadang apa yang disampaikan oleh YB Lubuk Meriam ni betul. Saya walaupun saya setuju sebagai kerajaan, saya setuju dengan pembangkang macam ni. Okeylah, baguslah. Aku bukan pembangkang, aku kerajaan. Oh iyalah. Dah suka. Kerajaan dah. Dah kerajaan dah. Kita kerajaan. Okey, Datuk Rizal Arif nak tambah sikit. Datuk Rizal. Tambah. Sila, saya bagi laluan. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh YB Lubuk Meriam. Yang mana hari ni kita selalu nampak kepada rakyat-rakyat marahin. Tuan-tuan perempuan, percayalah, saya selalu cakap pada diri saya cakap dalam Instagram, dalam Facebook, kepada isteri dan anak-anak, tolonglah. Kesian dekat orang di luar sana yang mereka ini kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kita ni tengok orang jual, saya masuk satu kedai. Ni restoran. Restoran nasi Arab. Dia terkenal tuan-tuan dekat Bandar Baru Bangi ni. Bayangkan saya tanya dia, selepas 2 hari PKP 2 hari PKP tapi ekonomi berjalan. Saya tanya dia macam mana bisnes. Dia kata, Ustaz, semenjak 2 hari ni 90% drop bisnes. Ini kedai restoran besar tau. Saya pergi dekat kedai warung makcik-makcik yang jual goreng pisang, yang jual nasi bungkus. Saya selalu makan nasi bungkus bawah pokok. Saya tanya macam mana je bisnes. Dia kata slow Ustaz. Sebab dia kata orang dah tak beli makanan sangat sebab isteri ada kat rumah, dia masak. Ya, lepas tu minum petang, dia orang goreng pisang sendiri. Dia orang tak beli dah kat kedai. Jadi itu sebabnya tolonglah kita ni tuan-tuan perempuan yang mendengar dan menonton. Saya tengok dekat Facebook saya dekat 80,000 dah yang menonton ni. Mungkin dah lebih pada Facebook yang lain. Jadi maknanya nak bagi tahu tuan-tuan perempuan, tolonglah. Ya, pertama jaga SOP, yang kedua kita kena jaga kita pakat-pakat jaga, ikut arahan, disiplin. Macam mana kita disiplin sembahyang 2, 4, 3, 4. Sembahyang 5 waktu tu kita disiplin. Tolong kita jaga. Nombor 3, tolonglah kepada para pemimpin. Saya nak sebut juga kepada para pemimpin, tolonglah. Jagalah SOP kalian. Bayangkan tuan-tuan perempuan ada Facebook. Orang boleh nampak dalam Facebook dan Instagram pemimpin-pemimpin kalian. Jadi tolonglah, tunjukkan contoh yang kalian juga menjaga SOP. Kesian dekat rakyat. Kalian orang duit banyak, gaji besar-besar. Jadi kesian kepada orang makcik-makcik yang jual kek, yang jual itu dan sebagainya. Kesian. Bayangkan saya pergi ke Secret Recipe, harga pun kurang dah. Dulu beli kek mungkin 100 lebih, sekarang dah 90 lebih. Kata nak bagi murah lagi. Nak bagi discount. Biar orang beli tuan-tuan perempuan. Tolonglah kita pakat-pakat bantu. Baru ni saya dapat maklumat ada lebih kurang berapa puluh ribu syarikat yang kecil-kecil terpaksa tutup. Hotel tutup. Berapa banyak. Jadi bila hotel tutup, bayangkan berapa ramai pekerja kena berhenti. Jadi itu sebabnya Alhamdulillah, terima kasih juga kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang banyak juga membantulah. Ya, saya tengok dia orang buat kutipan, dia orang hantar balik kepada mereka yang yang tidak berkemampuan. Dan saudara Samsul Debat dikatakan sebagai dutanya. Jadi terima kasih banyak-banyaklah kepada Yayasan Budi Ihsan. Teruskan kerja-kerja baik ini. Kita jangan terlalu mengharap juga kepada saudara Abid Liu. Ya, kesian kat dia. Dia pun dah tak larat dah, sampai baru ni dia beli tablet 100. Tapi yang minta 46,000 ke 43,000? 43,000. 43,000 yang minta. Dia beli 100 je. Jadi kita kena pakat-pakat bantu. Abid Liu dengan dia punya NGO, Budi Ihsan, dengan Yayasan Budi Ihsan dengan NGO-nya. Jadi kita pakat-pakat bantu. Apa yang ada tu insya-Allah kita pakat-pakat tolonglah. Ustaz Allah Khairi pun tengah buat sekolah, kita kena pakat bantu tuan-tuan perempuan. Sebab insya-Allah sekolah ini dia panggil wakaf.
wakaf. Jadi insyaAllah wakaf kita itu sekurangnya ada orang tahfiz Quran daripada sekolah tahfiz Ustaz lah, kita akan dapat insyaAllah dapat pahala di sana. Dekat sini mungkin tak dapat lah, Ustaz lah takkan bagi duit kat kita. Kalau dapat pun kita pergi makan dekat Lubuk Meriam tu, dapatlah makan free insyaAllah. Dia Pizza sedap. Pizza sedap. Pizza sedap. Tuan speaker bagi laluan 1 minit. Boleh. Okey, silakan. Saya bagi laluan. Abah, bila Datuk Dr. Izzah sebut tentang rakyat marah ini, ana minggu lepas ana pergi satu rumah flat. Rumah flat tu ada tiga bilik. Sedih Ustaz, sedih Datuk. Apa yang masalahnya bila kita naik tengok nak bagi bantuan, dalam rumah tu ada 6 orang anak. 6 orang anak, suami, isteri termasuk mak yang cacat. Mak ni OKU. Bayang tengok dia orang duduk dalam rumah tu, ada 6, 7, 8, 9 orang. Satu bilik dijadikan store. Jadi 2 bilik aja berfungsi. Jadi mak yang cacat ni duduk di luar dengan anak-anak. Allahu Akbar, bagaimana mereka dalam keadaan proses PKP ni. Sebab itulah, wahai pemimpin, tengok samalah kepada rakyat-rakyat yang macam ni. Rumah 3 bilik, duduk 9 orang. Dalam keadaan bapa kerja hanya meniaga. Mak buat kuih-kuih untuk bapa meniaga. Anak-anak masih lagi kecil-kecil. Jaga lagi seorang ibu OKU. Saya tengok sedih tuan-tuan. Bila tanya ada bantuan tak? Tak ada siapa pun yang tengok kami. Saya kata zakat tak ada ke? Dia kata zakat pun kami minta, susah dengan prosedur yang kena. Allahu Akbar. Sebab tu kita kena ambil peranan. Terima kasih pada Ustaz Samsul yang bawa kita duduk dalam Yayasan Budi ni. Terbaiklah, terbaik. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Jadi Ustaz Aslin, tambah sikit. Ustaz Aslin tekan mic. YB Kuala Selangor ni apa ni? Buka lah mic. Terima kasih kepada Tuan kerana bagi laluan kat saya walaupun dah lama menunggu. Wabi Jelutong dan juga Wabi Bangi. Jadi Siapa Jelutong? Wabi Tarik balik. Mana ada? Jelutong mana? Tarik balik yang hormat. Tarik balik. Jelutong siapa? Saya tarik balik. Wabi Lubuk Meriam. Bagaimana berkata oleh yang berhormat Abangi. Jadi pimai-pimai daripada orang, jadi saya lebih baik saya berdiam diri terlebih dahulu. Sebab nampak gaya YB Lubuk Meriam pun nampak terlalu emosi dalam bab. Walaupun dia mengatakan dia belah pihak kerajaan, bagi saya ni dia merupakan pembangkang yang besar. Ya. Cuma YB daripada Bangi, Profesor Madya, Datuk Dr. Arif tu ada kebetulan dia insya-Allah. YB Kuala Selangor, tarik balik YB. Tarik balik. Tidak, saya saman di luar apa nama ni dewan. Dah Tak boleh. Ucapan dalam parlimen tidak boleh gunakan untuk disaman. Wabi Lubuk Meriam faham. Kalau tak faham, pihak dia akan datang tak payah masuk. Faham? Baik. Nampak sangat kebodohan aku. Sama. Kalau kita nak bincang, sahabat semua penonton sekalian, insyaAllah kami bergurau pada malam ni, seronok, happy, enjoy, biar santai tapi sabar, ya. Jadi begini, kalau kita nak bincang, kita tak menafikan likuli syai'in sababa, benda ni yang kita katakan berlaku mesti ada sebab dia. Tetapi kalau kita nak bincang tentang sebab atau siapa puncanya COVID ini bertambah semula, mungkin tak akan selesai masalah. Jadi kita akan terus dalam keadaan menguruskan COVID, bukan nak menyelesaikan COVID. Ini yang berlaku pada kita. Jadi saya tak nafikan, saya juga menyokong antara faktor penularan semula iaitu bermula selepas 26 September pada 2020. Cuma mungkin pihak berkuasa agak lambat sebenarnya nak mengekamkan. Sebenarnya sebelum hari raya tu dah ada bertambah, termasuk ratusan dah hampir ribu dah Ustaz Abdullah. Cuma mungkin pihak berkuasa agak lambat bertindak untuk menyekat atau nak mengadakan kuarantin bagi mereka yang datang dari Sabah, Sarawak dan sebagainya. Yalah, kita tak nafikan kerajaan ni bukanlah kerajaan Allah, tapi kerajaan yang manusia dia mentadbir, ada kesalahan dia. Jadi kalau kita lihat balik, mungkin fenomena pandemik ataupun gelombang yang kedua, iaitu selepas China satu, kedua berlaku kat di Malaysia, iaitu kebanyakan hampir 8,000 orang jemaah tabligh. Ini punca ada orang. Jadi kalau kita nak kata inilah
gatal sangat nak buat istimak lah apa benda, tak dengar cakap. Jadi kalau kita nak salah menyalahkan sesiapa pun, confirm tak akan selesaikan masalah. Cuma kalau kita lihat pada hari ini ialah minggu lepas pihak Menteri Pertahanan dia sebut tentang masalah ialah, dan juga ketua pengarah KKM sendiri, penularan hari ini bukan menyebabkan daripada kluster. Kluster hanya tinggal 1/4. Tetapi kebanyakan ialah kluster 1/3, 2/3 merebak di kalangan komuniti masyarakat itu sendiri. Jadi macam sebut tadi lah, sebab itu kalau manusia ni, cuba mungkin saya yakinlah mungkin semua sokong cakap saya, dalam bab ni kita kena ingat, memang kita kempen kita jaga kita, tetapi dalam bahasa mudah, sebenarnya musibah Allah bagi ni supaya kita ni kembali kepada Allah. Tak tahu kalau orang lain kata ni bukan musibah, pada saya, benda yang menakutkan saya, untuk maklumat Ustaz Abdullah dan juga Datuk Zahra dan satu debat, asrama di sekolah anak-anak ni, boleh katakan yang fast track SPM, boleh katakan semua dah positif. Cuma anak-anak seorang sahaja yang setakat ni tadi baru buang gelang kuarantin, dia seorang negatif. Jadi saya sendiri pun dengan nama Allah saya risau. Dia kata boleh tak Abah nak balik? Saya kata jangan balik lagi. Sebab apa? Ada satu swab test pada Hospital Sungai Buloh sampai hari ni tak sampai-sampai lagi. Cuba bayangkan tengok. Saya tak tahu sama ada kealpaan pihak hospital ke apa benda. Dia masuk hari Selasa, sampai hari ni belum ada keputusan. Bayangkan Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Besok dah masuk 5 hari dah. Tapi nak bagi tahu benda ni menyebabkan kita risau. Ini anak kita. Jadi saya tak pergi balik sebab risau juga. Selesai keputusan insya-Allah. Swab test yang pertama alhamdulillah negatif. Tapi kawan-kawan dia berikan semua duduk dekat Maep sekarang dan juga seorang dia dekat Sungai Buloh. Jadi isu dia kita nak cari salah. Ini lemak tafiz. Tidak, tak boleh. Cuma bagaimana kita nak menyelesaikan persoalan ni dalam kita jaga kita, sebenarnya kita kena lebih mendahulukan the God right. Iaitu kita jaga Allah. Ihfazillah yahfazka. Cuba kita tengok Ustaz dan Datuk sekalian. Dalam suasana hari ini masih lagi bergelumang dengan program-program perkara. Kita bukan nak blame dia orang, tetapi nak muhasabah. Banyak lagi benda yang tidak membawa faedah kepada kita pada hari ini. Contoh dia. Ya contohlah mungkinlah golongan lesbian, golongan LGBT yang tengok hari ini masih lagi berani menempelak, masih lagi berani untuk menunjukkan ketaringan mereka untuk lawan pihak berkuasa agama dan sebagainya. Yang hak kelab malam ni kata tak boleh buat, dia buka juga. Ini contoh dia. Sebab benda-benda macam ni memang kita tak nafikan. Memang pihak polis dari Malaysia sebagai our frontliners, dia orang pun banyak benda nak mengekang benda-benda lain, bukan setakat nak menjaga COVID. Tetapi sebenarnya inilah yang berlaku kepada kita. Sebab itu saya amat tertarik dalam kata-kata Imam Al-Ghazali, iaitu ad-dinu ussun was-sultanu harisun fama la usalahu famahdumun wa ma la harisalahu fada'i'un. Yang Imam Ghazali kata agama ni merupakan asas kepada maslahat rakyat itu sendiri. Was-sultan dan pemimpin merupakan penjaga. Maka mana-mana manusia yang asasnya tak ada, agamanya tak ada, famahdumun, maksudnya mereka akan jadi musnah, mereka akan hancur. Dan wama laha risalahu fada'i, dan mana-mana manusia kalau tidak ada penjaga dia, pasti mereka akan hilang, mereka akan hanyut dalam keadaan dia orang tak pedulilah, melantaklah COVID tak COVID, yang penting aku tak kena. Akhirnya cuba kita tengok orang ni, manusia ni bila buat PKP marah, kemudian longgar PKP marah. Semua dia marah. Buat PKPB. Kemudian tak boleh dalam masa sebulan. Buat boleh merentas daerah. Pakat terpa. Pergi melancong, pergi itu ni. Cuba tengok elok. Kluster-kluster inilah yang menyebabkan kluster daripada orang kata pelancongan, tourism dan sebagainya. Kluster-kluster kenduri dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa yang berlaku ni adalah asbab kepada penularan. Jadi kita tengok hari ini contoh. Dulu kita dapat maklumat simptom-simptom dia, hidung beringui, selsema, batuk dan sebagainya. Yang sepelik hari ini, saya tengok Tuhan nak bagi macam-macam. Yang peliknya diakui oleh pihak Kementerian Kesihatan ialah yang tak ada simptom tiba-tiba ada virus COVID. Betul. Sebab tu saya kata benda ni
Kalau kita khetiak macam mana pun tetapi kita tak balik kepada asas yang kita perlukan iaitu agama tu sendiri. Contohlah kan, orang nak highlight hari ni, mungkin Datuk tengok dalam video WhatsApp Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Brunei. Kan, mengarahkan semua masjid begini-begini, tak dibenarkan itu ini, tak dibenarkan pelancong-pelancong masuk, tidak dibenarkan orang dia keluar dan sebagainya, tahap tertentu sahaja. Subhanallah, kita tak nafikan lah. Itu saya kata tadi, pihak yang berkuasa ni mengambil peranan yang cukup besar. Cuma memanglah, tadi saya tengok dalam komen tadi, saat sebelum debat, apakah pandangan keempat panel setuju kalau PKP 2 ni diketatkan macam PKP 1 dulu. Jadi benda ni banyak-banyak pandangan. Mungkin Datuk orang akademik, dia boleh bagi pandangan-pandangan beliau. Kalau buat macam tu, macam Datuk sebut tadi lah, memang kesan dia amat ketara. Cuma Datuk bila Dr. Sania Arabi yang Datuk semang dia tadi tu, bila dia kata Turki weekend total lockdown. Yang itu saya duk nampak kadang-kadang ada relevannya. Mungkin kerajaan Malaysia belum buat lagi pada buat PKP yang macam ni berlaku. Sabtu Ahad memang hari duduk di rumah. Contoh hari gitu. Kedai dibuka pun kedai-kedai yang tertentu saja. Kedai runcit dan sebagainya. Cuma dia orang memang tak boleh ke mana-mana. Melainkan dia orang jaga diri masing-masing. Kemungkinan lah kot. Saya nampak apa yang dibuat oleh. Cuma di Turki tu mungkin sekatan-sekatan sama ada macam semayang di masjid dan sebagainya mungkin. Wallahualam lah, kita pun tak dapat ulama yang telus. Mungkin dibenarkan macam biasa dan sebagainya. Tidak macam kita Malaysia. Jadi orang kata lain padang, lain belalang, lain tempat, lain perangai dia. Macam di Selangor contoh dia. Orang duk kata, orang duk hentam, pihak kerajaan hentam menteri agama dan sebagainya. Ada seorang ustaz di Kuala Selangor ni pun juga ada tulis surat rayu supaya kenapalah begini-begini. Kita jawab, kuasa masjid di dalam negeri adalah di bawah kuasa pihak Tuanku Datuk pun tahu benda ni. Jadi sebenarnya di Selangor ni hanya 2 hari lepas keluar titah daripada Tuanku, kerisauan Tuanku sebab cuba tengok. Hari ni Selangor saja 3,000 lebih. Selangor saja. Selangor saja. Jadi kalau kita nak cari salah kat mana, siapa punca, memang takkan selesai. Sebab apa kita bergaduh? Bergaduh. Saya kata kau salah kata kat saya kata kat Datuk. Ni tak sama masalah. Jadi mungkin Tuanku yang kita rasa dia ada penasihat-penasihat dari sudut orang kesihatan dan sebagainya, mungkin dia rasa risau khawatir sebab Selangor ni very bad. Bad dari sudut apa dia? Masalah penularan COVID. Bayangkan tak pernah berlaku sejarah. Selangor hari ni 3,000 lebih. Kalau bercampur dengan Kuala Lumpur dan sebagainya, dah masuk ke 4,000 kan. Subhanallah. Maknanya hampir lebih kurang 70% ataupun 65% ada daripada Selangor. Jadi relevan lah pihak istana, relevan pihak Jabatan Agama. Dia kata minta maaf lah nak buat macam mana, kita duk risau. Takut penularan ni berlaku. Macam kita tengok tadi dekat Seremban. Golongan-golongan geng-geng otai-otai. Dia dah tahu dah benda ni tak boleh makan, duduk melepak selepas solat bagai. Tapi dia orang berjalan macam biasa juga. Ini contoh dia. Contoh memang manusia ni tidak berlandaskan kepada agama sebab arahan pihak pemerintah demi maslahat ammah itu adalah merupakan agama. Ikut itu dapat pahala. Dia jadi ibadat. Ini contohlah yang saya nampak. Jadi bukan nak menafikan mana-mana pandangan, cuma saya pun setuju mungkin penularan yang kedua ni kebanyakan datang daripada persoalan pilihan raya Dewan Negeri Sabah yang pada saya mungkin pimpinan di Sabah tu waktu itu mungkin terlepas pandang mungkin tak berbincang dengan pihak-pihak berkuasa Kementerian Kesihatan, kemungkinan lah kita sunuzon sahaja. Yang kedua macam saya sebut tadi, gila kuasa. Yang sekarang ni pun contoh salah dengan Datuk. Tak tahu Datuk juga tidak. Yang sekarang ni Tuanku Agung dah buat perintah darurat. Tiba-tiba ada juga orang yang masih peringkatnya tidak boleh menerima hakikat yang dititahkan oleh pihak Tuanku. Walaupun kita tak nafikan, Tuanku dapat nasihat daripada Perdana Menteri Malaysia. Dia memang ramai tak setuju. Tapi bila dah diputuskan, insya-Allah sami'na wa ta'na fi ma nuhibbu wa nukrih. Mungkin pandangan-pandangan tu biar jangan macam menghasut orang lain. Bagi pandangan is very good, better. Tapi pandangan yang membentukkan hasutan, yang ni Allah ni pun nampak meluat pada kita. Waktu dia biar. Patutnya 2 minggu dah ni. 2 minggu dah ni.
Jadi yang tu Ustaz, kebetulan memang itulah soalan tu Ustaz, jadi Ustaz tu sambung lah. Memang Ustaz macam nak tahu lah. Nak tanya tentang ada yang mencadangkan dalam tempoh ni nak juga buat pilihan raya, ataupun ada juga golongan tertentu kata tak perlu langsung pilihan raya lah buat masa ni, biarlah kita apa, yang penting settlekan COVID ni dulu. Ustaz sambung Ustaz. Sambung Ustaz. Dan memang kita nampak macam tu. Kita non political. Kita hanya penyokong politik, bukan duduk dalam politik. Betul. Mungkin pandangan pihak pembangkang pun mungkin betul juga. Ni contoh dia. Kenapa dia nak buat dengan keadaan kerajaan minoriti yang berlaku pada hari ni. Memang jelas contoh lah kan. Cuma dari sudut yang YB lain. melompat ke lagi? YB minta maaf YB ya. nak melompat ke? YB bagi. Yang baik, yang betul, yang betul ni nak melompat ke? Cukup-cukup lah melompat. Melompatlah punca akibat negara ni. Hara tahu tak? YB Bangi. Tolong. YB Bangi, ini dah kali ketiga saya tegur. Sekali lagi saya keluarkan dari Dewan. Okey, sambung. Jadi gini, saya menyebelahi YB Bangi. Ustaz Asri nampak macam Sambung Ustaz. Apabila keputusan tentang darurat ini telah diputuskan oleh ulil amri, maka datuk yang rasa pada saya orang yang memang alim dalam bab fiqh, usul fiqh dan sebagai kaedah fiqh ni, bila diputuskan oleh ulil amri, maksud dia walau saya pembangkang sekalipun contoh, maka berlapang dadalah. Lepas tu saya kata, berilah pandangan yang bukan dalam bentuk hasutan. Beri pandangan bukan dalam bentuk rasa orang lain tu tak betul, dia seorang yang betul. Ini contoh dia. Ya, ini contoh dia. So ini yang menyebabkan rakyat jadi macam kelam kabut sikit, jadi haru biru dibuatnya. Jadi kalau boleh, bila kita gencatan politik yang seerti dengannya, pada saya lah, dalam keadaan macam ni, agak-agak salah kita nak beratok panjang pilihan raya, bayangkan tengok. Kan? Ni contoh dia. Dan hampa duk hantar. Sabar. Tu macam seolah duk marah. Betul lah. Sabar tu cukuplah berikan pengajaran kepada orang politik yang lain. Itu satu negeri. Kalau dibuat di Selangor ni kalau pilihan raya memang berentak betul. Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan memang confirm berentak. Bergaduh, maki hamun sebagainya. Dalam keadaan kita bermusibah, berlaku maki hamun, caci maki dan sebagainya. Dan benar nak Allah tu maha melihat. Sebab tu kita nak beritahu, biar kita serah urusan ni pada pihak yang di-Pertuan Agong, dia mentadbir dengan cara dia dari sudut ada masyarakat ataupun majlis khas di kalangan pembangkang dan kerajaan. InsyaAllah moga kita doakan. Rakyat bukan nak buat apa? Doa banyak-banyak. Kita nak ketiak tu macam-macam dah kerajaan tolong ketiak untuk kita. Tapi kita banyakkan doa, insya-Allah. Ya, orang kata macam nak sabar. InsyaAllah dengar patuh arahan, insya-Allah sabar akan muncul, Allah berikan petunjuk kepada kita insya-Allah. Wallahu alam. Ni kita ada komen ni. Noriati Ahmad kata kat pusat Bandar Bangi drive-thru test COVID lagi dahsyat pada drive-thru McDonald. Dia katanya. Ya. Jadi kita kata ya Allah Akbar, keadaan sekarang saya rasa itu satu tomahan. Itu satu tomahan untuk Bandar Bangi. Kawasan saya YB, saya tak tanggungjawab lah sebab statement YB balun pengundi sendiri. Jadi saya tak ada nak tolong apa-apa lah kat situ. Ini misi pembangkang ni. Tapi sebenarnya bukan isu dia. Isu dia sekarang ni yang perlu kita fikir adalah, yang paling kita kesian adalah frontliner. Frontliner kita dulu dia orang bila setiap kali umum dengan ini PKP dilanjutkan. Nangis. PKP ni dilanjutkan. Nangis lagi. Tu dia merayu, tolonglah dengar suara kami, tolonglah jaga SOP. Dia orang minta sangat. Sebab dia orang ni ada yang dah tak balik jumpa keluarga. Yang terkorban sebab jaga pesakit pun ada. Kan? Jadi benda-benda ni lah. Betul, mohon laluan Samsul. Kalau kita tengok mengenai Dr. Ali yang meninggal dunia ketika bertugas. Dia jatuh, ada pendarahan otak. Jadi semua ni benar-benar jam dan krem. Terlalu banyak sangat dia bekerja. Itu yang kita paling. Dan baru ni saya berforum dengan seorang sahabat, dia bekas pesakit COVID-19.
pada bulan 3 tahun lepas. Dia kata apa? Saya tak ada simptom. Saya tak ada masalah. Tiba-tiba saya disyaki bila balik dari luar negara, saya kena ada virus COVID. Yang atas kata tu, kebanyakan tak ada simptom pun tapi pakai baju pagoda, pakai baju biasa. Doktor ni, engkau tak ada simptom, kau ada simptom ke? Kita pakai macam biasa sahaja tapi dia orang pakai berselimut macam itu. Jadi kalau kita tidak menghargai frontliner, wallahu a'lam lah, maksud dia kita cari bawa dosa tanpa sengaja. Ini maksud saya. Kita tak bagi peluang. Ya. Tu komen Miss Liha makna frontliner kepenatan, stres, nangis. Ni mungkin suara frontliner lah ni yang tengok kita Betul. malam ini. Jadi kuatkan semangat. InsyaAllah. Tadi seorang anggota polis pula meninggal dunia tadi. Allah. Innalillahi. Jadi innalillahi raji'un. Sebenarnya kita sekarang ni tengah update itu semasa kita harap sangatlah macam yang kita buat sebelum-sebelum ni pun, macam yang Ustaz Aslin sebelum ni kita buat forum. Dan kita telah pun syorkan sebab rupa-rupanya forum kita ni rupanya ada di kalangan pemimpin-pemimpin pun tengok sebab mereka dapat link ni. Jadi kita harap sangatlah suara ni didengar dan supaya kita bukan nak mengecam, tetapi kita memberikan pandangan kita. Jangan tengok siapa yang bercakap tapi tengok apa yang disampaikan. Itu pesan Nabi dah tu. Jadi dalam hal ni tu sebabnya kita dah ambil ketetapan insya-Allah saya bincang dengan Datuk Dr. Zaharif tadi. Insya-Allah selepas ini speaker Tan Sri Speaker ada hantar ke presiden dan timbalan presiden ke? Apa dia? Tak nak? Tan Sri Speaker ada hantar ke presiden dengan timbalan presiden ke? Saya telah hantar link tu tadi dan dia menyampaikan salam terutamanya kepada YB Bangi lah. Jadi sekarang ni tak cuma sekarang ni dengar ni baik-baik kepada semua ahli geng hias. Jadi geng hias ni, jadi kita dah ambil ketetapan dengan Datuk Dr. Zahar tadi, dah bincang tadi Dr. Zahar tadi. Jadi mulai bulan ini setiap bulan kita gile-gile untuk jadi pengerusi untuk forum ni, tuan rumah untuk forum ni. Hari ni saya Ustaz Aslin dah buat dulu. Ini saya, lepas ni mungkin Ustaz Al-Khairi dengan Datuk Dr. Zaharif pula akan mempengerusikan forum. Ya? Boleh. Jadi kita balik kepada Datuk Dr. Zaharif. Ini isu ni jugalah. Dalam tempoh kita PKP ni ada juga yang ambil kesempatan. Yang kita ialah macam saya mengaku, saya nak bandingkan semua ni kekanda-kekanda saya banyak belajar dengan Datuk Dr. Zaharif, Ustaz Al-Khairi. Soalah saya kan paling sedih dalam tempoh saya kat Terengganu ni, terjumpa video, ingat tak yang kita jumpa yang masa Ustaz lah, saya buat surprise tu. Allahu Akbar, teringat tengok Mekah, Madinah, Allahu Akbar. Tak tahulah nak cakap kan. Teringat yang kita kat sana. Kalau tidak kita dah tahu dah. Bulan 12 kita reunion dekat sana. Kan? Betul. Itulah. Jadi itulah. Jadi sekarang ni ada pula yang ambil kesempatan. Yang orang ni Datuk Dr. Zaharif kata, ini apa yang takut? Yang dah ada dua statement yang saya nak beritahu. Ini apa yang takut sangat dengan coronavirus ni? Apa boleh ikut aje lah. Kita ni ikut apa yang Allah Ta'ala suruh. Satu. Kedua, ni sembahyang ni jarak-jarak ni ikut siapa ni dia kata. Nabi tak ajar pun dia kata. Adalah hamba Allah ni keluar statement dan diviralkan. Jadi mungkin Datuk Dr. Zaharif boleh nasihatkan sikit dan kaitkanlah dengan Sabah ni. Silakan. Okey, saya pun selalu juga dengar bila saya tegur, bila saya cakap dalam Facebook, dalam Instagram, saya akan dimarahi oleh kumpulan tadilah, ya, kumpulan yang agak sensitif, sampaikan dia kata inilah ulama kerajaan. Saya pun tak faham ulama kerajaan macam mana, sebab kita menegur untuk semua, pemimpin pun kita tegur, umat Islam pun kita tegur, hatta diri kita pun sama-sama ustaz pun kita tegur. Jadi sebenarnya kita kena faham dalam isu ini. Pertama, dia kata kenapa kita takut sangat dengan COVID sampai kita lupa Allah Ta'ala. Siapa kata kita lupa Allah Ta'ala? Baru ni Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan buat selawat, buat tahlil ataupun kita katakan Yasin dan doa selamat untuk negeri. Selangor buat, negeri-negeri lain pakat buat, semua pakat, ada yang buat kunut nazilah dan macam-macam lagi. Semua ini merupakan usaha. Maknanya mereka bukan takut
kepada COVID lebih daripada Allah Ta'ala. Betul. Kalau tidak, kalau kita kata kita lebih takut daripada takut COVID daripada Allah Ta'ala, maka Umar bin Khattab, siapa kita dengan Umar? Kita dengan Umar bin Khattab ni jauh. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam satu hadis Nabi kata, kalaulah manusia ini berkumpul lepas zaman sahabat sampailah akhir zaman, ditimbang amalan kita, termasuk amalan saya, Ustaz Hasli, Ustaz Allah Khairi, semua ditimbang dengan sahabat radhiyallahu anhum, akan kalah kita punya timbangan. Itu nak kata hebatnya sahabat. Sahabat bagaimana kibarus sahabah, iaitu Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. 4 orang ni pemimpin yang paling dekat dengan Nabi SAW. Kita kata Umar tu balik, patah balik daripada nak masuk ke Syam, patah balik ke Madinah. Maknanya Umar tu takut COVID daripada Allah Ta'ala. Tu sebabnya Umar kata, kami keluar daripada satu qada dan qadar, kami keluar daripada qadar Allah kepada qadar Allah yang lain. Tengok hebatnya Allah Umar bin Khattab menyampaikan kenyataan. Dan itu sebabnya kita jangan cepat nak mengatakan kita tak takut Allah takut pada COVID. Tak. Kita seperti mana yang Nabi SAW sebut, ya, wa iza sami'tum bi ardin fala taqdamu alaih. Bila kamu ada dengar satu isu ataupun satu virus yang ada dekat satu tempat, jangan kamu dekatinya. Ini bermaksud Nabi SAW dia suruh kita ini berikhtiar. Antara ikhtiar yang kita buat, SOP yang ketat dekat semua tempat. Satu. Yang kedua, menghadkan tempat-tempat semayang. Hari ni walaupun buka masjid-masjid seluruh Malaysia, tetapi had tu tetap ada. Dia bukan boleh masuknya macam dulu, 5,000, 10,000 sekali jalan. Saya pernah berceramah sampai 1,000, sampai 5,000, 6,000, 10,000 pun pernah. Maknanya takkan boleh dah macam tu. Itu yang pertama. Sebab apa? Sebab kita usaha. Sebab Islam suruh kita berusaha. Nabi suruh kita berusaha untuk elak daripada wabak. Walaupun pada zaman Nabi tak berlaku wabak. Sebab Nabi SAW berdoa. Tapi berlaku selepas zaman Nabi Muhammad SAW. Tak berlaku zaman Abu Bakar, zaman Umar berlaku. Nak bagi tahu kebetulan Allah bagi zaman Umar, sebab untuk kita ikut sunnah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pula yang kata, ni kita ni semayang jarak-jarak ni, apa benda ni, mufti-mufti kita ni. Amboi, tuan-tuan. Saya terlibat dengan pemberi ataupun penyelidik kepada fatwa-fatwa peringkat negeri dan juga peringkat kebangsaan, yang mana ia menghimpunkan semua mufti-mufti. Tuan-tuan, mufti-mufti ni bukan senang-senang dia nak keluarkan fatwa. Dalam tu ada macam-macam kepakaran ada. Mereka akan bincang sampai lumat. Ini di Malaysia, luar negara tak usah cakap lah tuan-tuan. Saya dah hadir masa muzakarah ulama-ulama antarabangsa dekat Marriott Hotel. Saya hadir masa tu. Bayangkan tuan-tuan dan puan, mereka bincang lumat dari sudut sainsnya, dari sudut fiqahnya, dari sudut Al-Quran sunnahnya. Jadi mereka bincang. Semayang jarak-jarak ni bukan Malaysia saja, bukan Singapura, bukan Indonesia saja, seluruh dunia. Saya telefon kawan saya di Albania pun 2 meter jauh semayang. Kawan saya dekat dekat Kuwait pun sama juga, jauh 1,5 meter. Nak bagi tahu semua tempat di Arab Saudi, di Mekah, semayang jarak-jarak. Tuan-tuan. saya apa masalah. Macam mana? Lain Ustaz Dr. Zahar tiba-tiba ada macam gangguan sikit. Okey, jadi maknanya seluruh dunia mengatakan jarak-jarak itu berlaku. Ya, tuan-tuan dan puan. Jadi mufti-mufti ni dia ambil panduan yang jelas, fatwa-fatwa yang baru untuk memastikan yang kita ini selamat daripada COVID-19. Cuma dia orang kata semayang yang jarak-jarak ni macam mana? Zaman Nabi dah ada dah semayang atas kuda. Zaman Nabi dah ada dah semayang dia panggil solatul khauf. Kalau kita belajar kitab fiqh dia ada panggil kitab solatul khauf. Bab solatul khauf, semayang ketika takut. Kita ada semayang macam mana? Kalau tengok cara semayang dia bergerak, pegang senapang apa semua. Sebab dalam keadaan ketakutan. Itu takut dengan musuh yang zahir. Ini sekarang ni kita berhadapan dengan musuh yang tidak nampak. Maka kita buat sekadar yang kita mampu. Tasarruful imam manutub bil maslahah. Setiap apa yang dicadangkan oleh para pemimpin, oleh para ulama,
insya-Allah ada maslahat di sebaliknya. Jadi jangan kita lebih daripada mufti-mufti, jangan kita lebih daripada pakar-pakar KKM, kita ikut saja sebab kita adalah insan yang dipimpin. Kalau nak jadi pembawa ataupun nak mengeluarkan apa atau nak buatkan satu arahan yang jelas, jadilah pemimpin. Jadilah YB, masuk jadi menteri. Lepas tu buatlah satu daftar baru kalau kamu nak buat. Baik. Jadi insya-Allah kita pakat-pakatlah ya, bantu sekadar yang termampu. Wallahu a'lam. Baik, sebelum kita pergi kepada pusingan terakhir iaitu kesimpulan, jadi kita saksikan video berikutnya. Silakan. Okey, itu sebut sedikit tentang susu al-am. Susu al-am tu susu kambing campur dengan kurma dan madu. Jadi alhamdulillah. Tu tak payah ulas panjang. Jadi sebab kita kesetukan masa, jadi kita buat kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan ni kita berikan laluan semula kepada Ustaz Haslin untuk beri satu kesimpulan ringkas untuk topik kita pada hari ini. Silakan. On mic YB. Terima kasih banyak kepada Ustaz Debat, Ustaz Khairi dan juga Ustaz Datuk Arif. Apa sahaja dari sudut orang kata bab agama, apa sahaja dari sudut bab undang-undang, sama ada daripada peraturan itu daripada Allah atau pihak berkuasa, maka sedaya mungkin dan sebanyak keringat yang ada, insya-Allah kita patuh dari sudut untuk dalam bahasa mudah maslahat kita bersama. Jadi dah tentulah dengan PKP 2.0 ini, saya rasa semua orang tak mau, semua orang tak nak, termasuk saya sendiri pun yang semua kali. Cuma bila benda ini merupakan satu perintah, maka kita kena bersabar dan insya-Allah kena redha dengan ketat tentuan ini, dan insya-Allah dengan kaedah kita sabar dan redha ini, moga manalah tahu Allah Maha Adil, Allah Maha Kaya, Allah tak pernah zalim hamba-hambanya yang beriman. Insya-Allah barakah daripada ketaatan kita ini Allah akan jauhkan ataupun Allah kekangkan penularan COVID-19 ini. Jadi kita akhir kata juga kita terima kasih banyaklah kepada frontliners, kita punya frontliners semua yang kita tengok tadi, macam Humairah Uzair, dia kata hari-hari suami balik baju basah lencun dengan peluh sebab pakai full PPE sambil basuh baju. Saya menangis. Semoga Allah balas segala keringat perjuangan suami membantu masyarakat. Ini keluhan daripada Humairah Uzair ni, satu keluhan. Dia bukan mengeluh, bukan dia tak redha, tidak. Tetapi kita kena faham, insya-Allah banyak pahala bagi mereka frontliners yang membantu kita. Sama ada yang paling hebat ialah barisan hadapannya, iaitu pihak gawai perubatan, jurawat dan sebagainya, termasuk polis, diraja, askar dan sebagainya. Jadi insya-Allah tajuk kita malam ini macam mana kita nak sabar, bukan jadi persoalannya, tapi insya-Allah bagaimana kita nak menangani atau nak menyelesaikan COVID-19 ini dengan penuh berhemah. Dari sudut undang-undang dan ambil kira, dari sudut kita katakan kesihatan kita ambil kira, dan insya-Allah moga-moga kita akan sukses daripada penularan COVID-19. Dan Datuk sebut tadi dah, kalau Saidina Umar dia lari, dia tak pergi tempat yang ada ta'un ataupun satu kisah kalau kita ada sahabat-sahabat ramai yang meninggal, iaitu di satu kawasan di Syria yang terkena penyakit taun, maka bukan setakat orang biasa tapi sahabat-sahabat Nabi SAW meninggal dunia. Jadi nak bagi tahu musibah ni kalau dia mari
dia tak kira siapa kawan tu. Sama dia tu ulama hebat, tengok Syekh Ali Jaber. Siapa sangka dia orang yang membantu pihak kesihatan kerajaan Indonesia sanggup pergi bermasyarakat pasar di bus stand cerita tentang jaga kita, jangan kita begini-begini. Tiba-tiba dia kena. Adakah kita nak kata dia tu melanggar SOP? Tidak. Nak bagi tahu bila musibah ni mari, dia tak kenal Ustaz Aslin, dia tak kenal Datuk Izhar, dia tak kenal Ustaz Abdullah Khairi, dia tak kenal tu debat. Kalau dia kena. So akhirnya penghujung berdoa banyak-banyak insya-Allah. Bila sesiapa yang nak keluar pada rumah, jangan lupa baca doa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Maksud dia hudita, kufita, wuqita wa tanahu lahu an syaitan, iaitu dikatakan di suara bila orang baca doa tadi ni, maka dia akan mendapat petunjuk, dia akan diberi perlindungan dan rezeki dia mencukupi, dan syaitan akan berlari atau berjauhkan dari diri syaitan daripada orang yang baca doa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Wallahu a'lam. Okey, seterusnya kita jemput kepada Datuk Dr. Zarif. Saya tidak ada apa-apa nak cakap kecuali kita pakat-pakatlah bermuhasabah diri, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kadang-kadang kita lupa bila Allah dah bagi nikmat, kita lupa bersyukur. Jadi sekarang Allah bagi sedikit ujian untuk kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih banyak kepada Datuk Dr. Zarif. Saya ucapkan selamat pagi jaya untuk esok. Seterusnya Ustaz Abdullah Khairi, silakan. Tuan-tuan yang menonton secara live FB kita pada malam ini, dan pada Ustaz, pada Datuk semua, cuma saya nak peringatkan seperti mana kata Ustaz Aslin, Ustaz Datuk, kita musibah ini adalah satu fenomena yang menjadikan kita ini bersabar di atas ujian ini. Dan insya-Allah orang yang bersabar ini dalam Quran disebut 90 kali dalam Quran. Sehingga akan disebut innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Maka sabar itu ialah menahan dan juga kita tinggalkan. Jadi kita rakyat, kita tinggalkan apa yang normal kita duk buat dulu. Kita buat norma baru. Kepada pemimpin, tahanlah yang kalut dengan kuasa, yang nak rebut kuasa, yang rasa tak ada kuasa, tahan sementara. Jagalah, insya-Allah Allah akan bagi kebaikan kepada kita. Yang meniaga, yang dulunya kita boleh meniaga, sekarang ni pendapatan sedikit. Yang pencerah agama, dulu boleh berceramah, sekarang ni dikontrol kerana COVID ini, bukan dikontrol oleh kerajaan, kerana COVID ini. InsyaAllah, saya menyeru marilah kita sama-sama macam Ustaz Aslin ajarkan doa, kita baca doa ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. InsyaAllah semoga kita menjadi orang yang sabar di atas musibah yang menimpa ini. Kita jaga Allah, insyaAllah Allah jaga kita. Wallahu a'lam. Okay, Alhamdulillah. Jadi demikianlah program kita pada malam ini. Alhamdulillah kita dapat tahu adalah beberapa orang yang agak cynical jugalah dengan komen-komen yang kita dah bagi tadi. Jadi ramai tetapi kebanyakannya positif untuk ambil poin-poin yang telah disampaikan. Sebab buah fikir yang kita kongsikan ni adalah ada suara-suara yang tak lepas keluar. Jadi kita yakin mudah-mudahan suara ni sampai kepada mereka-mereka yang sepatutnya lah. Dan untuk makluman pada malam ini, view di FB Dr. Mia pada malam ini, kita punya program ni telah pun kalau ikutkan dalam 1,500 lebih tadi. Di YBIM 600 lebih dan juga di YouTube tadi telah 400 lebih dan jadi totalnya 3,246 tontonan. Jadi Alhamdulillah, apapun saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Aslin Marim pada malam ini dengan kita tidak jangka dia akan berpakaian serba biru dan bersongkok. Jadi ini adalah satu perkembangan yang sangat mengejutkan saya. Allah Akbar. Begitu juga Ustaz Abdullah Khairi, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita doakan
taklah kali pun jadi di Paksi ada student lagi tak ni? Di Paksi student ada tak? Ada. Yang nak habiskan 2 juzuk, 3 juzuk. Ada lagi 20 orang. Okey lah. Mudah-mudahan semuanya. Jadi saya nak bagi tahu juga esok bagi siapa yang nak tahu tentang hukum atau fatwa vaksin tu, insya-Allah esok kita akan bincang secara detail insya-Allah hukumnya, kenapa diharuskan dan kenapa diwajibkan, insya-Allah. Dalam Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Oh, okey. Tanyalah Ustaz TV3. 6.30 pagi sampai 8.30 pagi. Baik. Jadi kepada semua ahli panel, jangan keluar dulu. Jadi insya-Allah selepas ini ada sedikit perbincangan seperti biasa. Jadi mudah-mudahan kita semua, kepada semua penyokong-penyokong follower yang telah tengok pada malam ni, saya ucap terima kasih banyak. Ustaz Asrin nak nasyid sikit ke? Boleh ikut ni, insya-Allah ada manfaat. Okey, silakan. Tajuk dia Silakan. mudah aja, teman sejati. Semua lagu ni top, lagu dah lama dah, insya-Allah. Sambil kita nak menutup, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini ku mencarikan teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Bersyukur kini padamu ilahi, teman yang dicari selama ini ku temui. Alhamdulillah, moga-moga persahabatan 4 orang panel malam ini moga insya-Allah memudahkan kita dalam melangsungkan perjuangan suci ini. Dan terima kasih kepada Allah, iaitu kerana apa yang kita cari hari ni Allah telah pertemukan kita. Dan terima kasih banyak semualah pada malam ini, kan. Itu antara, yalah, kalau nak panjang-panjang pun kita bukan nak menasyid panjang, cuma selingan tadi ni dia kita nak sebab apa kata dia, dengannya di sisi perjuangan ini senang diharungi, bertambah murni kasih ilahi. Maksud dia, dengan ada macam ni, insya-Allah perjuangan kita senang diharungi bila kita ada sahabat-sahabat yang boleh membantu dan memahami perjuangan. Walaupun mungkin Bangi berbeza ideologi, Lebuk Meriah berbeza ideologi, kan. Jadi insya-Allah jumpa lagi. Tapi kalau tengok pakaian macam yang dekat Kuala Selangor tu macam dah berubah tu. Dia pegang pistol tadi tu, senapang tadi, nak jadi menteri pertahanan sangat tadi tu rasanya kan. Jadi tak apalah. Jadi tuan-tuan sekalian, kita bergurau je. Jadi apa-apa pun, banyak pengisian pada malam ini. Terima kasih banyak kepada semua. Dan alhamdulillah ramai yang ucapkan terima kasih di atas program pada malam ini. Sebenarnya puncanya kerinduan saya pada kalian semua, yang kerinduan yang tak bertepi. Dan insya-Allah ada kesempatan lepas PKP kita bertemu lagi untuk minum-minum lah. Tapi yang ni buat masa ni ingat setiap ni lepas ni kita bagi penggiliran pula pada Dr. Mia pula jadi tuan rumah lepas ni. Okey, jadi dia dah ready dah tu. Dia dah ready, dia ada team. Dia lain, dia orang universiti, orang kerajaan, dia lain. Kan? Jadi macam itulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi apa pun ucapkan terima kasih kepada Yayasan Buddha Islam Malaysia yang telah pun menajuk program pada malam ini. Kepada siapa yang berhasrat untuk menyertai ibadah korban pada tahun ini, korban di luar negara dan juga di dalam negara, pastikan anda daftar segera dengan Yayasan Buddha Islam Malaysia. Pada semua panel, jangan tinggalkan ruangan ini dulu sebab ada perbincangan khusus berkenaan perbincangan umat yang kita akan bincangkan selepas ini. Kepada semua, terima kasih banyak. Yang baik telah datang dari Allah Ta'ala, dikurang untuk mencari perkelemahan kami sebagai manusia biasa. Jumpa lagi, pokok sekayu dan selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Ubaid. Tuan-tuan dan puan sekalian, pertama-tamanya di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua para peserta yang telah terlibat dengan program korban bersama dengan pihak Yayasan Buddha Islam Malaysia YBIM pada tahun 2020 sebelum ini. Alhamdulillah,
pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia telah berjaya menyempurnakan dan melaksanakan dengan cemerlang sekali ibadah korban pada terlepas untuk anda semua. Pihak YBIM ingin mengundang anda semua untuk join sekali lagi bersama dengan program ibadah korban untuk tahun 2021 ini pula. Kami dengan ini menggalakkan tuan-tuan dan puan sekalian agar mendaftar dengan lebih awal. Kalau anda kata nak daftar dulu, bayar kemudian pun tak ada masalah. Yang penting hasrat kita untuk meletakkan niat. Dapat pahala meletakkan niat itu dapat direalisasikan tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi kalau boleh anda daftar, bayar terus, lagi baik tuan-tuan dan puan sekalian. Bayaran ansuran pun dibenarkan, yang mana bayaran ansuran amountnya adalah berdasarkan mengikut sama dengan setiap satu bahagian. Nilai satu bahagian kita buat ansuran sampailah cukup 7 bahagian dan seterusnya. Kemudian tuan-tuan dan sekalian, sama-samalah kita niatkan kepada diri kita untuk memperbaiki dan juga menambahkan lagi kualiti ibadah korban kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kurniaan yang banyak, maka beribadahlah, salatlah dan berkorbanlah tuan-tuan dan sekalian. Itu Allah Ta'ala suruh kita. Selain ibadah salat, ibadah korban juga ditekankan. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 92 Allah Ta'ala beritahu, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang kita ada ini tuan-tuan dan sekalian di dunia ini bukan milik kita sebenarnya. Tetapi sebahagian daripadanya kita boleh infakkan, kita boleh korbankan, kita boleh sumbangkan kepada mereka yang lebih memerlukan. Tuan-tuan dan puan sekalian, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia untuk penonton semua telah pun sedia ada ISO dan sistem pengurusan ibadah korban yang sistematik dan teratur. Jadi anda tidak perlu risau tentang kualiti dan cara kaya pengurusannya. Dan insya-Allah anda semua tidak perlu risau yang tentang ibadah korban anda pasti akan dilaksanakan dengan baik dan teratur sekali. Dan dijamin tuan-tuan sekalian, ibadah yang kita laksanakan ini adalah yang benar-benar berkualiti, telus dan profesional. Pastikan anda daftar segera, join kami tuan-tuan sekalian untuk ibadah korban tahun 2021 ini.